Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam buat kekasih agung, junjungan mulia, Nabi yang diturunkan rahmat ke atasnya, pemberi syafaat, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ke atas seluruh sahabat-sahabat baginda, ahli keluarga baginda, dan yang mengikuti jalannya sehingga ke hari kiamat. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi, yang dirahmati Allah. Alangkah indahnya pertemuan kita pada malam ini, yang kita serikan dengan membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap selawat yang kita bacakan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara live on the spot akan disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di alam barzakh yang mulia di Raudhah An-Nabawiyah di Madinatul Munawwarah. Di dalam sebuah hadis kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin salla alayya." Tidak ada seseorang muslim yang membacakan selawat kepada aku illa raddat alayya ruhi, kecuali akan dikembalikan kepadaku ruh aku dan akan disampaikan selawat tersebut kepada aku, dan aku akan menjawab selawat tersebut. Dalam satu riwayat yang lain kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan para malaikat untuk sentiasa menghadir dalam majlis-majlis di mana dalam majlis tersebut ada orang yang selawat ke atas Nabi, dan para malaikat tersebut akan sampaikan selawat tersebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat yang kita lantunkan, selawat yang kita bacakan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi, yang dirahmati Allah. Kita berhimpun pada malam ini atas satu tujuan sahaja. Kita berhimpun pada malam ini di surau kita ini untuk mendengarkan perbicaraan tentang makhluk yang paling dicintai, dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhimpun pada malam ini sempena meraihkan kelahiran seorang insan yang dengan kelahirannya diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh alam. Dengan kelahirannya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan umat ini. Dengan kelahirannya Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan sistem kenabian, yaitu kelahiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meraihkan Maulidur Rasul, kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan satu majlis yang baru kita dengar. Dan surau An-Nur ini pun bukan pertama kali buat majlis Maulidur Rasul. Di mana-mana pun bila tiba bulan Rabiul Awal, daripada timur sampai ke barat, muslimin dan muslimat meraihkan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahagian daripada tuntutan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Bergembira kepada atau bergembira dengan hari kelahiran Rasulullah SAW adalah sesuatu yang sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bukankah kita bergembira dengan kelahiran Nabi? Ianya disebutkan dalam Quran. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad Rasulullah,
dengan kurniaan-kurniaan yang cukup banyak yang Allah berikan kepada kamu, dan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu, falyafrahu, suruhlah mereka untuk bergembira dengan nikmat tersebut. Suruhlah mereka untuk meraihkan nikmat-nikmat dan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Kita bila mana diberikan nikmat, disuruh oleh Allah untuk meraihkan nikmat tersebut. Kita bila mana diberikan sesuatu fadilat dan keutamaan, maka disuruh oleh Allah, falyafrahu, bergembiralah kalian dengan nikmat tersebut. Maka dalam ayat tadi, qul bifadlillah wa birahmatihi, bergembira dengan rahmat Allah, bergembira dengan nikmat yang Allah berikan. Tidak ada satu nikmat, tidak ada satu rahmat yang Allah berikan kepada kita lebih lagi daripada Allah berikan kepada kita junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Maka kedatangan baginda Nabi diraihkan kerana ia merupakan nikmat yang paling teragung kepada kita, merupakan rahmat yang paling terbesar yang Allah berikan ke atas alam ini adalah Rasulullah. Oleh yang demikian, kita meraihkan kedatangan, kita meraihkan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila tiba bulan Rabiul Awal, khususnya bila tiba 12 Rabiul Awal, umat Islam, seluruh umat akan meraihkan majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bersempena dengan kelahiran baginda Rasulullah pada 12 Rabiul Awal. Tapi di sana ada juga orang yang bertanya soalan. Katanya 12 Rabiul Awal bukan hanya tarikh kelahiran Rasulullah, tapi tarikh kewafatan Rasulullah juga 12 Rabiul Awal. Baginda Nabi kita dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, Nabi kita juga wafat pada 12 Rabiul Awal. Jadi kenapa kita raihkan 12 Rabiul Awal? Kerana pada hari tersebut juga baginda diwafatkan oleh Allah, hari Isnin juga. Tarikh lahir Nabi dengan tarikh wafatnya Nabi sama, harinya pun sama. Hari Isnin 12 Rabiul Awal Nabi lahir, hari Isnin 12 Rabiul Awal Nabi kita diwafatkan oleh Allah. Jadi kenapa kita raihkan hari kewafatan Nabi pula? Ada yang tanya macam tu. Kenapa kita meraihkan? Adakah kita dengan 12 Rabiul Awal ini kita meraihkan hari kewafatan Nabi? Jawapannya tidak. Kenapa tidak? Kerana kita tidak boleh dan tidak layak untuk meraihkan kewafatan Nabi. Mana ada orang meraihkan kewafatan seseorang? Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, bila tiba 12 Rabiul Awal, kita meraihkan Maulidun Nabi. Ya, 12 Rabiul Awal juga adalah hari kewafatan Nabi, tapi itu bukan perayaan bagi kita, kerana kewafatan baginda Rasulullah adalah satu musibah besar kepada kita. Maka kita bila mana diberikan nikmat oleh Allah, kurniaan oleh Allah, disuruh raihkan. Sebagai contoh, kita kalau bila dapat kurniaan anak, betul? Dapat kurniaan anak, dapat kelahiran anak baru, maka kita disuruh untuk meraihkan. Kita disuruh untuk buat akikah. Anak itu umur 7 tahun, disuruh untuk cukur rambutnya, dibuat akikah. Kalau anak lelaki 2 ekor kambing kalau mampu, anak perempuan 1 ekor kambing. Kalau tak buat umur hari yang ke-7, maka hari yang ke-40 dan seterusnya. Jadi bila kelahiran anak, maka disuruh kepada kita untuk meraihkan kelahiran tersebut. Betul? Akikah itu maksudnya apa? Meraihkan kelahiran, atau kita bergembira dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tiba-tiba anak itu meninggal dunia, adakah kita disuruh untuk menyambut meninggal dunia anak tersebut? Tidak. Jadi kita disuruh untuk meraihkan kelahiran tadi kerana menzahirkan kesyukuran kepada Allah. Demikian juga bila 12 Rabiul Awal ini kita disuruh untuk meraihkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kita ingin menzahirkan betapa gembiranya kita dengan diutuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka Allah jadikan kelahiran Nabi pada 12 Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal, tidak di bulan Ramadan. Allah jadikan kelahiran Nabi pada hari Isnin, tidak pada hari Jumaat. Walaupun hari Jumaat adalah hari yang paling mulia, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, tapi Allah Ta'ala tidak jadikan kelahiran Nabi SAW pada bulan Ramadan, tidak juga pada hari Jumaat. Kenapa Allah jadikan kelahiran Nabi pada hari Isnin, bukan hari Jumaat?
Allah jadikan kelahiran Nabi pada bulan Rabiul Awal, bukan bulan Ramadan. Sepatutnya Nabi Allah jadikan kelahirannya pada bulan yang lagi mulia, bulan Ramadan, hari yang lebih mulia, hari Jumaat. Kenapa hari Isnin? Jawapannya baginda Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, bila ditanya para sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kamu berpuasa pada hari Isnin? Kenapa kamu berpuasa pada hari Isnin? Kata Nabi SAW, dzakal yaumu wulidtu fihi, kerana pada hari Isnin adalah hari aku dilahirkan, dan pada hari Isnin aku diutuskan, dan pada hari Isnin aku dijadikan oleh Allah sebagai Rasul. Jadi Nabi kita sebutkan, Nabi berpuasa pada hari Isnin untuk apa? Menzahirkan kegembiraan kepada Allah, kerana Nabi kita dilahirkan pada hari Isnin. Jadi siapa sebenarnya yang meraihkan hari kelahiran Nabi? Nabi sendiri meraihkan hari kelahiran baginda pada hari Isnin dengan berpuasa. Jadi Allah menjadikan kelahiran Nabi pada hari Isnin supaya hari Isnin itu menjadi hari yang mulia, kerana Rasulullah dilahirkan pada hari Isnin. Kalaulah baginda Nabi kita dilahirkan pada hari Jumaat, atau Nabi kita dilahirkan pada bulan Ramadan, nescaya akan ada orang yang kata Nabi Muhammad ini mulia kerana apa? Kerana dilahirkan pada hari Jumaat. Nabi Muhammad mulia kerana dilahirkan pada bulan Ramadan. Yakni Nabi akan menjadi mulia dengan sebab yang lain. Tapi Allah tidak berkehendak demikian, kerana tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia daripada Rasulullah. Tetapi yang Allah berkehendak apa dia? Hari Isnin menjadi mulia kerana Rasulullah dilahirkan pada hari Isnin. Bulan Rabiul Awal menjadi mulia kerana baginda Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Jadi setiap sesuatu yang akan menjadi sebab mulia kerana Rasulullah, yakni Nabi kita yang menjadi mulia, Nabi kita yang menjadi sebab kepada kemuliaan segala-gala. Yakni tidak ada sesuatu pun yang menjadi penyebab kepada kemuliaan Nabi, tak. Yang paling atas dari segi kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Setiap sesuatu yang berkaitan tentang Nabi, Allah muliakan kerana Rasulullah SAW. Bumi Makkah Al-Mukarramah, Allah Ta'ala muliakan bumi Makkah Al-Mukarramah bukan hanya kerana di situ ada Kaabah, bukan hanya di situ ada Hajarul Aswad, ada Safa Marwah, ada Arafah, Padang Arafah dan yang lain-lainnya. Tapi melebihi daripada semua itu, Allah Ta'ala memuliakan bumi Makkah. Allah sebut dalam Quran kerana baginda Rasulullah berada di bumi Makkah, kerana baginda Rasulullah SAW dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah. Bukankah kita baca dalam Al-Quran, Allah sebutkan la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Apa maksud ayat tersebut? La uqsimu bihadzal balad, kata Allah, aku bersumpah dengan negeri ini. Iaitu al-balad di sini maksudnya bumi Makkah. Kerana apa bumi Makkah Allah bersumpah dan memuliakan? Disebutkan dalam Quran, wa anta, kerana engkau ya Muhammad Rasulullah, hillun bihadzal balad, kerana engkau berada di negeri ini. Jadi bumi Makkah Allah muliakan kerana di situ ada Rasulullah SAW. Di situ Allah jadikan tempat kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kemuliaan Makkah Al-Mukarramah bukan kerana adanya Kaabah di situ, bukan hanya semata-mata kerana ada tanda-tanda syiar-syiar Allah yang lain seperti Safa, Marwah, Arafah, Hajarul Aswad, Maqam Ibrahim dan sebagainya. Melebihi daripada semua itu, bumi Makkah dimuliakan oleh Allah kerana apa? Wa anta hillun bihadzal balad. Kerana baginda Rasulullah dilahirkan di bumi Makkah tersebut, maka bumi Makkah menjadi bumi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Madinatul Munawwarah. Dulu tuan-tuan, bumi Madinah ni di zaman jahiliyah atau sebelum baginda Rasulullah SAW diutuskan menjadi Rasul, orang takut nak pergi Madinah. Waktu itu namanya Yathrib. Madinah waktu itu yang namanya Yathrib dikenali sebagai tempat, maaf cakap, macam tempat bawa sial.
Kerana banyak orang kalau daripada Mekah, daripada mana-mana pergi Yathrib, one way sahaja, tak ada return. Pergi lepas tu mati, tak balik lagi dah. Termasuk ayahanda baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah daripada Mekah pergi Madinah, meninggal di Madinatul Munawwarah. Meninggal di Yathrib, kan ayah Nabi. Dan dimakamkan di sekitar daripada Masjidil Nabawi sekarang. Ibu Nabi SAW sama juga, bawa Rasulullah ketika Nabi kita berumur 6 tahun. Sayyidatina Aminah bawa Nabi pergi ziarah pusara ayahnya di Madinah, di Yathrib. On the way balik, meninggal juga ibu baginda Nabi SAW di satu tempat namanya Abwa, yang tak berapa jauh daripada Madinah. Meninggal juga. Jadi semenjak itu, Yathrib ini di kalangan orang-orang Quraisy dikenali sebagai tempat pembawa sial. Kalau ada orang yang nak pergi Yathrib, maka ini seolah-olah menempah maut. Dan jalan yang paling ditakuti oleh orang-orang jahiliyah dulu bila nak pergi ke Yathrib adalah pintu masuk ke Yathrib melalui lembah Saniyatul Wada. Ini pintu masuk ke Madinah Yathrib ada banyak. Ada satu jalan dia akan ikut di antara dua bukit, satu lembah, dan lembah itu namanya Saniyatul Wada. Ada juga beberapa jalan yang lain, dan jalan itu dikatakan jalan yang paling ditakuti, yang paling membawa, panggil macam lebih kurang lebur karat lah kot. Kalau pergi je baca Ayatul Kursi kan. Jadi orang takut nak ikut Saniyatul Wada kerana dikatakan tempat itu tempat pembawa sial. Subhanallah, tempat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baginda Rasulullah masuk ke Madinah ketika hijrah melalui situ. Kita nyanyi kan, Tala'al badru alaina min Saniyatil Wada. Sampai hari ini kita sebutkan Saniyatil Wada. Oleh kerana baginda Rasulullah masuk ke Madinah melalui Saniyatul Wada, maka tempat itu dimuliakan oleh Allah kerana Rasulullah lalu di situ. Maka tempat itu tidak lagi dikenali sebagai tempat yang membawa suatu malapetaka. Kerana apa? Rasulullah sudah lalu di situ. Demikian bumi Madinah pun dimuliakan oleh Allah kerana baginda Nabi Muhammad SAW. Lorong yang dilalui oleh baginda Rasulullah terus bertukar menjadi lorong yang paling mulia. Kedatangan baginda Rasulullah di Mekah juga mengangkat banyak perkara-perkara yang sebelumnya orang-orang Quraisy menganggap perkara tersebut sebagai perkara yang tidak bagus kepada mereka. Bukankah di zaman jahiliyah dulu, sebelum baginda Rasulullah diutuskan menjadi Rasul, orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy di Mekah ni, mereka ni ada satu kepercayaan, iaitu kepercayaan mereka kalau ada kelahiran anak perempuan, maka itu adalah suatu perkara yang sangat membawa kecelakaan. Jadi mereka akan, kalau ada seorang ibu yang hendak melahirkan anak, satu rumah tersebut akan merasa takut. Dan mereka bila mana seorang perempuan melahirkan anak, mereka akan lahirkan secara senyap-senyap. Ini zaman jahiliah dulu tuan-tuan di Mekah. Seorang perempuan bila nak melahirkan anak, tidak akan diberitahukan walaupun kepada jiran, akan dilahirkan senyap-senyap. Kerana apa? Kerana takut kalau lahir anak perempuan. Akan lahir dulu. Kalau lahir anak lelaki, baru mereka akan sorak satu kampung. Tapi kalau di situ lahirnya anak perempuan, Allah sebutkan dalam Quran, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wujuhuhum muswaddan wa huwa kadhim. Disebutkan dalam Quran, bila mana mereka diberikan kurniaan anak perempuan, dhalla wujuhuhum muswaddan, satu keluarga akan bertukar muka semua jadi hitam. Kerana apa? Takut atau merasa risau. Wa huwa kadhim, lalu mereka merasakan ini adalah satu malapetaka paling besar kepada keluarga tersebut kalau menerima kelahiran anak perempuan. Maka anak perempuan yang dilahirkan akan terus dikebumikan hidup-hidup. Ini orang jahiliyah waktu itu. Perkara yang sama pernah berlaku pada zaman Bani Israel, Nabi Musa dulu. Di zaman Nabi Musa, lebih kurang macam ni juga Fir'aun.
dia diberitahu oleh dia punya tukang ahli nujum. Ahli nujum Fir'aun bagi tahu kepada Fir'aun kalau Fir'aun dan kerajaannya akan dijatuhkan oleh seorang bayi lelaki, seorang anak lelaki yang akan dilahirkan daripada kalangan Bani Israel. Maka bila diberitahu macam tu, Fir'aun putuskan daripada tarikh tu semua anak-anak lelaki yang dilahirkan semuanya akan dibunuh. Sama juga yang dihadapi kepada Bani Israel waktu itu. Bila berlaku kelahiran saja, maka mereka akan lahirkan secara senyap-senyap. Takut kalau lahir tu anak lelaki, maka tentera-tentera Firaun akan datang bawa dan bunuh. Kecuali waktu itu yang selamat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa terselamat daripada kelahiran tersebut, dan Allah Ta'ala jadikan takdir Allah, Nabi Musa membesar pula dalam istana Firaun. Walhal Nabi Musa antara bayi yang patut dibunuh, tapi Allah selamatkan Nabi Musa. Panjang ceritanya semua kita tahu. Akhirnya isteri Firaun ambil Nabi Musa yang sedang dia hanyutkan di sungai, dan akhirnya membesar dalam istana Firaun. Demikian Bani Israel dulu yang takut kalau ada kelahiran anak lelaki. Orang-orang kafir Quraisy pula takut kalau kelahiran anak-anak perempuan. Subhanallah, bila baginda Rasulullah SAW diutuskan oleh Allah menjadi Rasul, baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat Nabi sebaliknya pula betapa besarnya rahmat Allah bila mana satu-satu keluarga, satu-satu pasangan suami isteri, bila pertama sekali mereka dapat anak perempuan, Nabi berikan terlalu banyak keutamaan. Untuk apa? Untuk nak bagi tahu kita bukan seperti mana iman orang-orang jahiliyah. Nabi sebutkan, man kana lahu banatun bintun wahidun, barang siapa yang mempunyai 3 orang anak perempuan, maka bila mana dia besarkan anak perempuan tersebut, lalu dia berikan makan minum yang cukup, nafkah yang bagus, diberikan pendidikan ilmu yang bagus, busyira ahduhum bil jannah, laqad basyaratuhum bil jannah atau kama qala Rasul, maka dia, pasangan ibu bapa tersebut, akan diberikan berita gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan syurga. Satu orang ibu bapa kalau diberikan 3 orang anak perempuan dan dia jaga ketiga-tiga anak perempuan tu baik-baik, elok-elok, maka Allah jamin syurga kepada kedua ibu bapa tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau 2 orang anak perempuan macam mana? Elok juga sahabat tanya macam tu. Nabi kata, yang 2 anak perempuan pun sama juga, Allah berikan juga benda sama. Seorang lagi tanya, Rasulullah, kalau seorang anak perempuan macam mana? Nabi kata, yang seorang anak perempuan pun Allah berikan juga. Jadi maksudnya apa di sini? Nabi kita terus mengubah pikiran orang-orang Quraisy yang dahulunya mereka merasakan kelahiran anak perempuan ini satu perkara yang membawa malapetaka. Nabi pula menjanjikan syurga. Jangankan seorang, dapat 2, dapat 3, lagi ramai anak perempuan, lagi besar jaminan syurga kepada ibu bapanya. Demikian kelahiran baginda Rasulullah, kedatangan Nabi Muhammad SAW, semua perkara diubah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan baginda Rasulullah dilahirkan di bumi Mekah, Mekah dimuliakan oleh Allah. Dengan baginda Rasulullah berhijrah ke Madinah, Madinah dimuliakan oleh Allah. Dengan baginda Rasulullah ketika pergi ke Baitul Maqdis, tempat-tempat yang Nabi singgah, tempat-tempat tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu semua dimuliakan oleh Allah kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian tuan-tuan hadirin hadirat dirahmati oleh Allah, setiap perkara tentang Nabi, semua yang berkaitan tentang Nabi, Allah angkat dan muliakan. Kerana kemuliaan yang ada kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Quraisy, bangsa Arab, dimuliakan oleh Allah. Baginda Rasulullah sebutkan, uhibbul Arab li thalath, kata Nabi. Cintailah Arab kerana 3 perkara. Cintailah Arab kerana 3 perkara. Ini bukan nak suruh kita bercinta dengan orang Arab. Kerana apa kata Nabi? 3 perkara. Yang pertama, kerana Quran dalam bahasa Arab. Maka kita kena cintai bahasa Arab. Kerana kena belajarlah sikit-sikit bahasa Arab. Tak apalah, anak hantar pun okey lah tu. Yang kedua, kerana kata baginda Rasulullah SAW, li'anni Arabi, kerana aku ini orang Arab. Dan yang ketiga, kerana bahasa dalam syurga bahasa Arab.
3 sebab ni kata Nabi, kamu kena ingat, dengan itu kamu cintailah orang Arab. Tapi kita jangan risaulah, lama ustaz, saya ni anak hantar je tahu, nanti dalam syurga nak cakap macam mana. Macam ada orang tanya, bila mana dah ajarkan oleh seorang tuan guru ajarkan soalan kubur, man rabbuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa man imamuka, soalannya kan semuanya bahasa Arab. Saya ni tak tahu bahasa Arab ustaz, macam mana nak jawab malaikat mungkar nakir nanti? Tak apa, jangan risau. Yang akan jawab waktu itu bukan kerana kita belajar bahasa Arab atau tidak. Yang akan jawab waktu itu dengan kita punya iman dan takwa. Orang Arab pun belum tentu boleh jawab. Orang Arab pun belum tentu boleh jawab soalan mungkar nakir. Yang akan menjawab ketika itu, kita punya iman dan takwa yang akan jawab. Sama juga ada satu orang tanya, bila dibagi tahu, cintailah bahasa Arab kerana bahasa syurga adalah bahasa Arab. Ada seorang tanya, ustaz, habis itu neraka bahasa apa? Yang kau nak tahu neraka bahasa apa, buat apa? Tak payah tahulah, tak apa. Buat apa kita nak tahu dalam neraka bahasa apa? Bukan kita nak masuk neraka pun. Ada seorang ditanya dengan seorang tuan guru dalam satu sesi soal jawab. Dia kata, ustaz, bila tarikh iblis kahwin? Ini perangai orang, kalau dia nak tanya apa pun dia akan tanya je. Bila tarikh iblis kahwin? Tuan guru tu diam sekali, kata, dia kahwin pun tak jemput saya. Demikian, uhibbul Arab li salas, cintailah Arab kerana 3 perkara. Bahasa Arab dimuliakan oleh Allah kerana apa? Kerana baginda Rasulullah datang daripada bangsa Quraisy. Maka bahasa Arab dimuliakan oleh Allah, jadi bahasa Quran, jadi bahasa di alam barzakh, jadi bahasa dalam syurga, kerana baginda Rasulullah berbangsa Arab. Demikian setiap sesuatu, bumi Makkah dimuliakan oleh Allah, semua perkara dimuliakan oleh Allah yang berada keliling Nabi, semuanya Allah muliakan kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka pernah satu zaman dan pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani kemuliaan sahabat Rasulullah kerana mereka ini pernah satu zaman dan mereka pernah melihat wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh demikian mereka dimuliakan oleh Allah. Pernah di zaman tabi'in, ketika mana dibuka satu negeri yang ditawan oleh umat Islam, maka ketika itu bila mana kaum muslimin membuka satu-satu tempat, menawan satu-satu kota, pembukaan kota itu, pintu gerbang satu-satu negeri itu akan dibuka oleh orang-orang mulia. Maka mereka akan tanya di kalangan mereka, ni zaman tabi'in ni, ada tak daripada kalangan kamu yang pernah melihat Rasulullah? Hal minkum man ra'a Rasulullah? Ditanya macam tu. Ada tak daripada kalangan ini, semua nak tunggu ni, nak buka pintu kota satu negeri. Hal ahadun minkum man ra'a Rasulullah? Ada tak daripada kalangan kamu siapa-siapa yang pernah matanya melihat Rasulullah? Maksudnya apa? Ada tak daripada kalangan kamu siapa-siapa sahabat Nabi yang Allah memuliakan dia kerana dia pernah melihat Nabi Muhammad SAW? Ada tak? Maka dengan mereka akan dibukakan pintu tersebut. Kemuliaan diberikan kepada para as-sahabah kerana mata mereka pernah melihat wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dimuliakan para sahabat kerana mereka satu zaman dengan Nabi. Dimuliakan ahli keluarga Nabi kerana mereka ada hubungan kekerabatan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dimuliakan sesuatu perkara yang ada di atas muka bumi ini, kalaulah ia ada kaitan dengan baginda Nabi, ianya terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah. Pakaiannya dimuliakan oleh Allah. Kalau sesuatu itu dipakai oleh Nabi, Allah memuliakan tersebut. Ada keberkahan. Di zaman sahabat ketika berlakunya peperangan Uhud, zaman Nabi SAW ketika berlaku peperangan Uhud, satu orang sahabat bernama Qatadah radhiyallahu anhu arba, dalam perang, maka terkena panah di mata Qatadah. Jadi bila dia keluarkan panah tadi, matanya pun terkeluar. Datang kepada Nabi, pegang dia punya mata macam tu, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong aku punya mata terkeluar ni.
Nabi ambil mata tadi, Qatadah, Nabi letak balik di tempat matanya, kemudian Nabi sapukan air liur Nabi di matanya. Subhanallah, Sayyidina Qatadah matanya terus sembuh. Dan sampai beliau tua, sampai beliau nak meninggal dunia, mata yang dimasukkan semula oleh Nabi lagi terang daripada mata satu lagi. Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu arda, seorang sahabat Nabi, ketika dia waktu usia kecil 5 tahun 6 tahun, waktu itu dia sakit, ibu saudara dia bawa pergi jumpa Rasulullah. Ini hadis ada dalam Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi. Sayyidina Sa'id bin Yazid dibawa jumpa Nabi waktu dia kecil. Maka ketika dia bawa jumpa Nabi, baginda Rasulullah SAW letakkan tangan Nabi yang mulia di kepala Sa'id bin Yazid dan Nabi pegang macam ni. Nabi sapu dan Nabi doakan, pegang atas kepala Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu arda, seorang sahabat Nabi. Tempat yang dipegang kepalanya oleh baginda Rasulullah SAW sampai Sa'id bin Yazid dah tua, sampai itu tempat itu tak berubah. Berkah daripada sesuatu yang dipegang oleh baginda Nabi SAW. Sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, khadam Nabi, pembantu Nabi, hidup dengan Nabi selama 10 tahun, daripada umur 3 tahun sampai 13 tahun. Bantu baginda Rasulullah, jadi khadam kepada Nabi. Setelah baginda Rasulullah meninggal dunia, banyak barang-barang simpanan Rasulullah yang dijaga oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda. Suatu hari, ini lepas Nabi meninggal, Nabi wafat dah, Anas bin Malik satu hari sedang duduk, lalu dia suruh dia punya khadam pula untuk bersihkan satu kain, macam kain sapu tangan yang dah buruk dah. Sapu tangan yang digunakan oleh Anas bin Malik ni dah buruk dah. Lalu diberikan kepada khadam dia, dibagi tahu, kamu pergi bersihkan sapu tangan ni, basuh, bawa balik. Khadam dia pun pergi tengok, ini sapu tangan dah buruk dah ni, nak buat apa lagi bersihkan? Aku punya tuan ni macam lah, tak boleh beli sapu tangan lain. Dia pun buat apa? On the way nak pergi ke bahagian belakang ke rumahnya, ada dapur api yang sedang memasak makanan. Maka khadam kepada Anas bin Malik, dia pun ambil sapu tangan tu, dia masukkan, buang dalam api, dengan niat, tak payahlah sapu tangan ni, aku boleh bawa sapu tangan yang lain. Subhanallah, sapu tangan kain yang dah buruk tadi dimasukkan, diletakkan dalam api, maka tak terbakar satu pun benang daripada kain tadi. Dia pun tengok, subhanallah, ini luar biasa ni, tak terbakar. Sapu tangan ni kalau dah kena api harusnya terbakar, tapi tak terbakar. Khadamnya terkejut. Anas bin Malik tengok daripada jauh, senyum dia. Khadam dia ambil balik kain tadi, bawa kepada Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, wahai fulan, kau terkejut kenapa sapu tangan itu tak terbakar? Katanya, ya, aku terkejut kenapa sapu tangan ni tak terkena api walaupun sikit. Katanya, hadza mindil li Rasulillah. Ini sapu tangan milik Rasulullah. Sesuatu yang dipegang oleh Nabi SAW takkan disentuh oleh api neraka Allah pun. Macam mana api dunia akan menyentuh? Api neraka Allah pun takkan sentuh sesuatu yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Maka macam mana mungkin sapu tangan yang digunakan oleh Nabi akan dibakar oleh api? Maka subhanallah, demikian sesuatu yang dipegang oleh Nabi, sesuatu yang dipakai oleh Nabi, sesuatu yang ada kaitan dengan baginda Rasulullah SAW, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana kemuliaan Nabi akan menjadi sebab kepada semua kemuliaan-kemuliaan yang lain, termasuk tempias daripada kemuliaan baginda Rasulullah SAW juga adalah kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kemuliaan yang kita sedang nikmati sekarang, tuan-tuan, kerana kita ini umat kepada Nabi yang dimuliakan oleh Allah. Kita ni umat yang paling pendek umur, tapi umat yang paling banyak yang boleh kumpul amal kebaikan. Hidup kita walaupun 60-70 tahun, tapi kalau kita berbuat baik, kita boleh mengumpul kebaikan pahala kita melebihi daripada orang yang hidup 1000 tahun macam umur umat Nabi Nuh AS. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Umur kita pendek je, bahkan umur umat yang paling pendek, umurnya pun pendek, saiznya pun kecil je, kan? Dibandingkan dengan saiz umat-umat Nabi-Nabi yang terdahulu, besar-besar. Kita ni kecil-kecil je. Nabi Adam AS kan 60 hasta tingginya.
Nabi Hud alaihi salam tinggi besar orangnya. Umat-umat zaman tu semuanya besar-besar. Tapi umat Nabi Muhammad SAW semuanya cute-cute saja dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Apalah sangat yang ada pada kita, tuan-tuan? Badan pun kecil, umur pun pendek, dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Mereka punya saiz tubuh badan yang besar-besar, mereka punya kekuatan yang luar biasa, mereka punya kehebatan-kehebatan yang macam-macam yang Allah berikan. Dari segi ilmu pun banyak Allah berikan kepada umat-umat Nabi-Nabi yang terdahulu pun. Kita baca dalam Quran macam mana Allah Ta'ala berikan kepada kaumnya Nabi Hud alaihi salam, kaum Ad, macam mana nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kaum Samud, kaum Nabi Saleh alaihi salam. Hebat Allah berikan kepada mereka macam-macam kehebatan. Kaum Ad, kaum Samud, mereka ni Allah berikan kelebihan kepada mereka. Dari segi fizikal disebutkan dalam Quran, tidak ada satu kaum yang lebih kuat di atas muka bumi ini melebihi daripada kekuatan fizikal yang Allah berikan kepada kaum Ad. Mereka ni fizikal mereka semuanya kuat-kuat, tak ada orang boleh lawan mereka kalau perang. Tak cukup dengan fizikal mereka, badan mereka semua kuat-kuat, mereka diberikan harta kekayaan yang melimpah ruah oleh Allah Ta'ala kaum Ad, kaum Nabi Hud alaihi salam. Sehingga disebutkan kaum Ad ini hidupnya di lembah Yaman, di lembah Al-Ahqaf, di Hadramaut sana, di Yaman, di Syam semuanya lah. Maka disebutkan dalam Quran kaum Ad ini, tuan-tuan, mereka ni hamba-hamba sahaya daripada kaum Ad. Baru level hamba ni tidurnya di atas katil emas. Ini belum lagi pengurusi surau zaman tu je. Baru level hamba sahaya tidur di atas katil emas. Wakil rakyatnya tak tahulah tidur atas apa. Ini kaum Ad. Kaum Samud, Allah sebutkan dalam Quran, wa yanhituna minal jibali buyuta. Mereka ini diberikan ilmu oleh Allah, boleh memahat gunung jadi istana. Macam kita tengok di Jordan tu, Petra ke apa? Sebahagian kata itu bahagian daripada sejarah zaman-zaman kaum-kaum tersebutlah. Yang ni bukan hanya gunung batu tu mereka boleh buat rumah, tapi boleh tebuk gunung batu tu jadi istana dalam tu. Bahkan di lereng-lereng bukit-bukit. Ini teknologi ilmu yang Allah berikan kepada kaum Ad, kaum Samud. Kekayaan diberikan, ilmu diberikan, fizikal tubuh badan yang perkasa Allah berikan, umur yang panjang Allah berikan, hidup ratusan tahun. Ada bawa apa-apa kebaikan kepada mereka? Tak ada pun. Kekayaannya tak ada makna, fizikal tubuh badan yang hebat tak ada makna, ilmu yang luar biasa Allah berikan, semuanya tidak ada bermakna kepada mereka. Subhanallah, Allah tidak berikan sehebat macam tu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Semuanya Allah berikan yang wasatiyah, pertengahan. Allah berikan semuanya yang pertengahan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah berikan semuanya yang paling terbaik. Umurnya paling terbaik, usianya paling terbaik, nikmatnya paling terbaik, kedudukannya, semuanya Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Umur kita tak panjang, tapi amal baik kita kalau elok di atas dunia ini, kita punya peluang untuk mengumpul amal baik seperti orang yang hidup lebih 1000 tahun. Kerana apa? Kerana kita diberikan gandaan pahala. Setiap amal baik yang kita buat, kita akan diberikan 10 kali ganda pahala. Ini tak kira lagi kalau kita buat di bulan Ramadan, tak kira lagi kalau solat kita solat berjemaah, tak kira lagi kalau ibadah kita pada malam Lailatul Qadar yang terang-terang di situ satu amalan kita buat diberikan pahala macam 1000 bulan. Jadi semua inilah yang pernah ditanya oleh Nabi Musa. Ni saya nak cerita. Nabi Musa pernah bertanya, dalam hadis disebutkan, ketika mana Nabi Musa diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di Lauhil Mahfuz tertulis tentang nikmat satu kaum. Di situ Nabi Musa, Allah Ta'ala perlihatkan ada satu kaum yang akan dibangkit, diutuskan kaum tersebut, kaum yang paling last sekali. Mereka ni umur mereka semuanya pendek-pendek saja.
Mereka ni akan mati dan mereka orang umat pertama sekali yang akan dibangkitkan di hari mahsyar. Dan umat pertama pula, mereka umat yang paling last sekali mati, tapi yang paling pertama akan bangkit. Umat Nabi Muhammad SAW yang pertama sekali akan dibangkitkan ketika ditiupkan sangkakala yang kedua. Disebutkan dalam hadis, baginda Rasulullah sebutkan, bila mana berlaku tiupan sangkakala yang pertama, berlaku kiamat kan. Malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua, maka akan bangkit semua daripada tempat mati masing-masing. Dan kata baginda Rasulullah SAW, ana awwalu man yanshaqqu anhul ardu yawmal qiyamah. Aku orang pertama sekali yang akan terbelahnya bumi, yang akan bangkit ketika itu. Bila tiupan sangkakala yang kedua, pertama sekali yang akan bangkit jasad mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan juga Ahlul Baqi yang akan bangkit dulu. Semua orang yang meninggal dan ditanam di perkuburan Baqi di Madinah. Sebab itu ada kemuliaan kepada orang yang meninggal dan tanam di situ. Selepas Ahlul Baqi, Ahlul Ma'alla, mereka-mereka yang ditanam di perkuburan Ma'alla di Makkah Al-Mukarramah pula akan bangkit. Ini kemuliaan yang ada kepada mereka yang meninggal di tanah haram, Makkah atau Madinah. Dan Nabi sebutkan dalam hadis, kata Nabi, berdoalah kamu kepada man arada an yamut falyamut bi ahdil haramain. Barang siapa yang nak mati, maka matilah di salah satu daripada dua tanah haram. Maksudnya apa? Berdoalah kalau boleh Allah Ta'ala matikan di Makkah atau di Madinah, kerana dikuburkan di perkuburan Baqi sebelah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah Ahlul Ma'alla bangkit, maka akan bangkit para awliya, para salihin dan umat-umat Nabi Muhammad yang lain. Barulah akan dibangkitkan para nabi-nabi umat-umat yang lain. Maksudnya kemuliaan yang Allah berikan pertama sekali dibangkitkan, dan pertama sekali akan menuju ke mahsyar, pertama sekali yang akan berlaku hisab, perhitungan amalan. Apa maksud pertama sekali yang akan berlaku hisab? Yani yang potong kiu lah paling awal, dialah dulu yang lepas, yang lain nanti dulu. Walhal mereka ni lagi lama hidup daripada kita, lebih awal lagi, tapi kita pula yang potong kiu nanti. Kemudian yang pertama sekali akan ditimbang amalannya, pertama sekali yang akan meniti titian sirat, pertama sekali pula yang akan masuk syurga. Semua yang pertama, fast lane semuanya. Nabi Musa bila melihat keistimewaan umat ini, Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, jadikan aku nabi kepada umat ini. Yani Nabi Musa nak menjadi nabi kepada umat ini kerana melihat keistimewaan yang ada kepada umat ini. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Apa jawab Allah kepada Nabi Musa? Ya Musa, ini nabi kepada umat ini sudah aku tentukan. Ini nabinya sudah terpilih, bukan kau. Nabinya sudah terpilih, bukan kau. Kalau begitu, kata Nabi Musa, kalau begitu ya Allah, kalau aku tak dapat jadi nabi kepada umat yang beruntung ini, kau jadikanlah aku umat kepada nabi tersebut. Sekurang-kurangnya aku jadi umat kepada nabi tersebut pun sudah cukup mulia dah kepada aku. Siapa yang minta ni tuan-tuan? Nabi Musa, seorang rasul, rasul ulul azmi, dan merupakan seorang rasul yang paling banyak sekali namanya disebut dalam Quran. Nabi Musa, nabi yang paling banyak disebut namanya dalam Quran. Musa kalimullah, yang pernah bercakap direct dengan Allah. Beliau yang minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku umat kepada Nabi Muhammad SAW. Cuba kita tengok betapa besar kedudukan kita. Kedudukan status yang kita miliki ini pernah diminta oleh seorang rasul ulul azmi. Kenapa Nabi Musa nakkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Kerana melihat betapa istimewa umat ini di hari akhirat nanti. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, walakin sabaqta ya Musa, tapi engkau sudah mendahului umat tersebut. Yakni zaman kau lebih dahulu daripada zaman umat tersebut. Demikian kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa pernah minta kepada Allah untuk menjadi umat Nabi SAW. Nabi Isa ibni Maryam alaihi salam juga di hari akhirat nanti akan dibangkitkan sebagai
umat Nabi Muhammad SAW. Cuba tengok tuan-tuan, Nabi Isa akan dibangkitkan sebagai umat Rasulullah. Pernah satu hari dalam satu majlis bersama dengan Al-Imam Az-Zahabi atau Al-Imam Ibn Katsir, antara dua orang itu, dalam satu majlis ilmu. Jadi Al-Imam Az-Zahabi tanya kepada murid-muridnya, siapakah sahabat Rasulullah yang namanya disebut dalam Quran lebih 25 kali? Sahabat Nabi yang namanya disebut jelas dalam Quran lebih 25 kali. Maka anak-anak murid pun bincang sesama mereka, sebutkan, akhirnya tak jumpa. Dan memang tak ada pun sahabat Rasulullah yang namanya sebut dalam Quran, hanya satu orang je yang jelas namanya, iaitu Zaid bin Harithah, satu orang. Kemudian yang lain disebutkan tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu pun tak sebut nama. Wa qala li sahibihi la tahzan, sebutkanlah kepada sahibnya, saudaranya, sahabatnya, la tahzan, jangan sedih. Ini menunjukkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sahabat-sahabat lain tak ada pun nama dalam Quran. Tapi Al-Imam Az-Zahabi waktu itu sebut, ada satu orang sahabat Nabi yang namanya sebutkan dalam Quran lebih 25 kali. Anak-anak muridnya fikir-fikir, akhirnya tak tahu nak jawab. Mana ada sahabat Nabi yang disebut nama lebih 25? Jadi kata Imam Az-Zahabi, ada. Sahabat Rasulullah. Apa maksud sahabat Nabi, tuan-tuan? Sahabat ini maksudnya ialah orang yang satu zaman dengan Nabi, melihat Rasulullah ketika dia hidup dan Nabi hidup. Maksudnya dia hidup dan Nabi hidup, melihat Nabi dan dia mati dalam keadaan Islam. Itu maksud takrif kepada sahabat. Kalau dia nampak Rasulullah depan mata, walaupun Nabi tak nampak, dia tak apa. Dia nampak Nabi ketika dia hidup, Nabi pun masih lagi hidup, dan dia mati dalam keadaan Islam, maka dia sudah jadi sahabat Nabi. Jadi mana ada sahabat Nabi yang macam tu banyak namanya disebut dalam Quran? Tak ada pun. Kata Imam Zahabi ada. Iaitu siapa dia? Kata dia Isa ibni Maryam. Nabi Isa ibni Maryam, katanya sahabat Rasulullah. Anak-anak murid punya garuk kepala, macam mana boleh Isa ibni Maryam jadi sahabat Nabi? Macam mana boleh Nabi Isa jadi sahabat Nabi? Maka kata Imam Az-Zahabi, kerana ketiga-tiga syarat sahabat itu ada kepada Nabi Isa. Apa dia? Yang pertama, melihat Rasulullah ketika hidup. Nabi Isa melihat Nabi ketika hidup, kan? Di mana? Di mana Nabi Isa melihat Rasulullah? Pada malam Isra Mi'raj. Pada malam Isra Mi'raj, bukankah Allah Ta'ala kumpulkan semua para Nabi dan Rasul di Baitul Maqdis, solat bersama dengan Rasulullah? Jadi waktu itu kan Nabi Isa ada, kan? Murid-muridnya tanya, kalau macam tu semua para anbiya jadi sahabat Nabi lah. Semua para anbiya pun melihat Rasulullah. Maka kata Imam Zahabi, tidak. Kerana apa? Semua para anbiya waktu itu melihat Rasulullah, mereka itu di alamur ruh. Mereka dah meninggal semuanya, tapi mereka berada di alamur ruh. Yang waktu itu masih lagi hidup Nabi Isa. Kerana Nabi Isa belum meninggal, kan? Betul? Nabi Isa tak meninggal lagi sampai sekarang. Ketika mana Bani Israel datang nak bunuh Nabi Isa, barrafa'ahu Allah ila sama. Disebutkan dalam Quran, kan, Allah angkat Nabi Isa ke langit. Maksudnya Nabi Isa hidup di langit, tak meninggal lagi pun. Pada malam Isra Mi'raj, Nabi Isa melihat Rasulullah. Dan Nabi Isa satu-satu orang Nabi daripada 124,000 para anbiya waktu itu. Nabi Isa satu orang saja yang melihat Rasulullah, dia masih lagi hidup. Yang lain semuanya para anbiya berada di alam ruh. Mereka dah meninggal semua, tapi di alam ruh. Cukup takrif sahabat yang pertama, syarat pertama. Syarat kedua, beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Baginda Rasulullah sebutkan, Nabi Isa akan diturunkan di zamannya datangnya Dajjal nanti. Waktu Imam Mahdi memerintah dunia, waktu itu Nabi Isa akan turun. Dan Nabi Isa akan turun di satu masjid di Syria. Waktu itu Imam Mahdi rahimahullah ketika itu akan memimpin semua kaum muslimin, kumpulkan kekuatan kaum muslimin untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu dalam pemerintahan Imam Mahdi, pusat kepada pemerintahan kaum muslimin akan bertukar pergi ke Syam.
akan bertukar pergi ke Syam. Di situ akan menjadi pusat kepada pemerintahan kaum muslimin yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi akan mengetuai salat, dalam satu salat Imam Mahdi akan tunggu kedatangan Nabi Isa ibni Maryam, dan baginda Rasulullah sebutkan dalam hadis, waktu itu Nabi Isa akan turun daripada langit, dan sampai nak dekat kepada menara masjid tadi, Nabi Isa akan turun pula pakai tangga, dan terus akan datang ke masjid tersebut, dan Imam Mahdi ketika itu akan persilakan Nabi Isa jadi imam. Setelah itu bumi ini akan diperintah oleh dua orang imam ini, Imam Mahdi dan juga Nabi Isa. Ketika itu kata baginda Rasulullah dalam hadis, Nabi Isa yang merupakan seorang rasul kepada Bani Israel, yang diturunkan kepadanya kitab Injil, tapi ketika itu Nabi Isa akan berhukum dengan hukum Al-Quran, bukan dengan Injil. Akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW, bukan dengan syariat Injil yang diturunkan kepada dia sendiri. Tak terpakai dah syariat Injil waktu itu. Walaupun dia merupakan Nabi, Rasul, Injil itu kitab yang diturunkan kepada beliau. Tapi ketika Nabi Isa akan turun ke bumi, tidak lagi berhukum pakai Injil, akan berhukum menggunakan syariat Al-Quranul Karim, syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Nabi Isa dan Imam Mahdi memerangi Dajjal dan akan dibunuh Dajjal di Baitul Maqdis, kemudian akhirnya akan membunuh Ya'juj dan Ma'juj pula dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah SAW sebutkan, setelah habis kedua-dua tugas besar ini, maka Nabi Isa akan datang menziarahi aku di Madinah. Nabi Isa akan datang ziarah ke kuburku, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan Nabi Isa di sisi Rasulullah SAW. Sebab tu di dalam raudhah baginda Rasulullah SAW, kalau kita lihat sekarang ada 3 kubur. Baginda Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kenapa tidak letakkan Sayyidina Uthman di situ? Kenapa Sayyidina Uthman di Baqi'? Walhal ada tempat di situ. Kerana itu tempat khas untuk Nabi Isa ibni Maryam. Nabi Isa akan dikuburkan di situ. Nabi Isa akan wafat di situ dan akan dikuburkan di situ. Jadi Nabi Isa akan berhukum dengan hukum Al-Quran, syariat Nabi Muhammad. Makanya Nabi Isa beriman kepada Rasulullah. Cukup syarat yang kedua. Dan akan mati dalam keadaan Islam. Ini sudah dijamin oleh baginda Rasulullah, dan beliau merupakan seorang Nabi. Mustahil akan mati dalam keadaan tidak beriman. Jadi ketiga syarat ini ada kepada Nabi Isa. Sebab itu Nabi Isa alaihissalam, beliau selain daripada seorang Nabi kepada Bani Israel, seorang Rasul kepada Bani Israel, Rasul Ulul Azmi pula, iaitu antara 5 Rasul yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Isa punya satu lagi kedudukan, iaitu umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan sahabat Rasulullah. Nabi Isa punya kategori sahabat Nabi Muhammad SAW. Demikian Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada umat Nabi Muhammad SAW, sehingga para anbiya Bani Israel pun mereka nakkan, bahkan mereka berbangga bila menjadi salah satu daripada umat Nabi Muhammad SAW. Walhal kalau kita lihat level para Nabi dan para Rasul dengan kita, ya of course Nabi dan Rasul lebih mulia. Kita tidak ragukan lagi. Para Nabi, kita pula beriman pula dengan Nabi Isa sebagai Rasul. Kita beriman dengan Nabi Musa sebagai Rasul. Kalau kita ada salah seorang daripada umat ini yang tak beriman dengan Nabi Musa dan Nabi Isa, jatuh kafir dia, betul? Nabi yang kita beriman dengan kenabian dia, kita beriman dengan kitab dia, Taurat dan Injil, mereka pula yang nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Kemuliaan yang ada kepada umat ini. Pernah dalam satu kisah diceritakan tentang bagaimana ulama-ulama yang ada daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW ini, Allah Ta'ala berikan ilmu kepada mereka sama level dengan ilmu yang Allah berikan kepada para anbiya Bani Israel. Ini kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Ihya Ulumuddin ni tuan-tuan, satu kitab yang sangat agung, luar biasa karangan Al-Imam Al-Ghazali.
Kita kena beli kitab tu. Dalam satu pepatah para ulama sebutkan, kalau kamu perlu jual rumah untuk beli Ihya, maka belilah Ihya walaupun dengan jual kamu punya rumah. Ini maksudnya satu perumpamaan, jangan pergi jual betul-betul. Perumpamaan maksudnya jangan sampai di rumah kita tidak ada kitab Ihya Ulumuddin. Terjemahan ada cukup banyak hari ini, tak mahal pun. Dalam 40-50 ringgit kita dah boleh dapat terjemahan penuh kitab Ihya Ulumuddin. Kena baca kitab Ihya Al-Imam Al-Ghazali. Dalam sejarah kitab Ihya Ulumuddin nak bagi tahu betapa tingginya kedudukan Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Pernah diceritakan tentang kisah beliau oleh Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli. Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli ni tuan-tuan, seorang wali Allah Ta'ala, seorang imam yang sangat agung. Beliau ni yang dinisbahkan kepada beliau tarikat Syadzuliyah. Namanya Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli. Beliau dikuburkan meninggal di di Mesir. Tapi jauhlah dia punya kuburnya pula di tengah-tengah padang pasir. Al-Imam Abul Hasan Syadzuli ni seorang imam yang sangat agung. Beliau ketika nak pergi haji, dia bawa dia punya murid dia satu orang daripada Mesir, daripada bandar Mesir nak pergi ke haji. Bawa muridnya satu orang. Kemudian disebutkan kepada muridnya bawa tongkat, bawa cangkul. Orang pergi haji kena bawa makanan, kena bawa beg. Ini imam suruh bawa cangkul, muridnya pun pening kepala imam, kenapa suruh bawa cangkul? Katanya apa? Wa fil humaitsara saufa tara. Wa fil humaitsara saufa tara. Engkau akan tahu kenapa aku suruh bawa cangkul bila sampai di Humaitsara. Humaitsara ni nama satu bukit yang berada di tengah-tengah padang pasir di Aswan di Mesir. Kalau daripada Kairo, tempat kami belajar dulu, Universiti Al-Azhar, nak pergi ke Aswan ni kalau naik kereta dalam 12 jam. Jauh. Tengah-tengah padang pasir situ. Dia bersebelahan dengan Sudan, sempadan Sudan. Jadi Imam Abul Hasan Syadzuli sebutkan kepada muridnya, wa fil Humaitsara saufa tara. Sampai Humaitsara nanti kau akan tahu kenapa aku suruh bawa cangkul. Dua orang itu jalan daripada Iskandariah sampai ke Humaitsara. Maka Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli meninggal dunia di situ. Jadi baru ditahu kenapa tok gurunya suruh bawa cangkul. Rupa-rupanya tok gurunya meninggal dunia di tengah-tengah padang pasir, tengah-tengah gurun, tengah-tengah bukit, atas bukit. Tak ada satu manusia pun di situ, tak ada satu kehidupan pun. Jadi cangkul itu waktu itu berfungsi untuk kebumikan Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli rahimahullahu ta'ala, seorang wali agung. Beliau sebutkan dalam kitab beliau, kisah kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali ini. Dalam kitab tersebut Abul Hasan Asy-Syadzuli rahimahullah sebutkan, satu hari beliau bermimpi. Ini kisah mimpi para awliya. Baginda Rasulullah sebutkan di dalam hadis, kata Nabi, takutlah kamu kepada firasat orang-orang beriman. Ittaqu fi firasatil mu'minin. Takutlah kamu kepada firasat orang-orang beriman, yakni orang-orang saleh. Mimpi orang-orang saleh, para awliya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bahagian daripada perkara yang patut untuk kita mengambil pengajaran. Jadi Imam Abul Hasan Syadzuli ceritakan kisah yang berlaku dalam mimpi beliau. Katanya satu hari dalam mimpi aku berada di suatu tempat. Di tempat tersebut ada semua para anbiya Bani Israel. Semua para nabi-nabi Bani Israel ada di situ. Dan ada beberapa ulama-ulama daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW, dan aku pun ada dalam situasi itu. Baginda Rasulullah duduk di tengah-tengah. Ini dalam mimpi ni tuan-tuan, dalam mimpi. Ada semua para anbiya Bani Israel, baginda Nabi Muhammad SAW duduk di tengah-tengah, dan ada beberapa daripada kalangan ulama-ulama daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Kata beliau dalam mimpi tersebut, Nabi Musa, Nabi Bani Israel kan, Nabi Musa tanya kepada Rasulullah. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, bukankah kau sebutkan dalam hadis kau, ulama'u ummati ka anbiya Bani Israel? Baginda Rasulullah sebutkan dalam hadis apa? Ulama-ulama daripada kalangan umatku sama macam para anbiya Bani Israel. Ulama-ulama daripada kalangan umat aku, mereka punya level ilmu
Bukan kedudukan ya, ilmu mereka sama macam para nabi-nabi Bani Israel. Ini Nabi Musa tanya, kata Nabi Musa, siapa yang kau maksudkan ya Rasulullah daripada kalangan umat kau yang kau kata sama level macam kami? Ada ke? Siapa daripada kalangan mereka? Maka waktu itu baginda Rasulullah SAW sebutkan, Ainal Ghazali, di mana Al-Ghazali? Maka Imam Ghazali bangun. Ini cerita dalam mimpi ni tuan-tuan. Imam Ghazali bangun. Kata baginda Rasulullah, dialah antara orang yang aku maksudkan, ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Nabi Musa tengok kat Imam Ghazali, engkau ke rupanya yang disebutkan sama macam level-level kami ni? Maka Nabi Musa tanya kepada Imam Al-Ghazali, Ma ismak, siapa nama engkau? Imam Al-Ghazali menjawab, nama aku Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Maka Nabi Musa jawab balik, aku tanya engkau punya nama je. Yang kau pergi jawab nama engkau, bapa engkau, datuk engkau buat apa? Nabi Musa tengah panas lah ni, sebab ini orang yang dikatakan sama level dengan Nabi Bani Israel. Yang kau pergi jawab nama engkau, nama bapa engkau, nama datuk engkau, buat apa aku tanya nama engkau je? Imam Ghazali senyap. Kemudian Imam Al-Ghazali sebutkan kepada Rasulullah, kata Imam Ghazali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku jawab soalan yang ditanya oleh Musa? Kata Rasulullah, silakan. Maka Imam Ghazali tanya pula kepada Nabi Musa, katanya, ya Musa kalimullah, wahai Musa kalimullah, apakah yang kau jawab kepada Allah bila mana Allah tanya kepada engkau? Dalam Quran ada disebutkan ayat, Allah tanya kepada engkau, ma biyadika ya Musa, apa yang ada di tangan kau ya Musa? Apa engkau jawab waktu itu? Allah tanya kepada engkau, apa yang ada di tangan kau? Tapi waktu itu engkau jawab, hadhihi asaya, ini aku punya tongkat, wabihi atawakka'u, tongkat ini aku gunakan untuk aku bersandar, tongkat ini aku gunakan untuk bersihkan jalan, tongkat ini aku gunakan untuk mengembala kambing, tongkat ini untuk aku gunakan untuk perkara-perkara waliya ma'aribun ukhra, dan ada banyak lagi kerja aku buat dengan tongkat ini. Allah Ta'ala tanya kepada engkau, apa dia ada tangan kau yang kau pergi jawab panjang-panjang, apa pasal? Yang kau pergi jawab panjang-panjang buat apa? Allah tanya kepada engkau, apa yang ada kat tangan kau, kau jawab tongkat, sudahlah. Kenapa kau jawab panjang-panjang? Maka Nabi Musa terdiam. Kata Nabi Musa kepada Rasulullah, betul apa yang kau cakap ya Rasulullah, ulama'u ummatika ka anbiya Bani Israel. Ulama-ulama daripada kalangan umat kau, ilmu mereka memang tahap macam para nabi Bani Israel. Demikian hadirin hadirat yang dikasihi dirahmati oleh Allah, para anbiya Bani Israel, mereka itu punya cita-cita untuk menjadi salah seorang daripada umat Nabi Muhammad SAW kerana kemuliaan yang ada kepada umat Nabi. Syariat yang sedang kita amalkan adalah syariat yang sangat ringan, syariat yang wasatiyah, pertengahan. Kalau di zaman Bani Israel dahulu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kalau mereka nak solat, mereka mesti pergi ke tempat ibadah mereka. Tak boleh solat di tempat lain. Mereka ada solat juga, tak boleh solat di mana-mana. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala jadikan satu muka bumi ni tempat yang suci untuk solat. Di mana-mana pun kita boleh solat. Di atas muka bumi, di mana-mana pun kita boleh solat. Yang penting tempat sujud itu bersih, di mana-mana pun kita boleh solat. Innama ju'ilat liyal ardu masajida. Nabi sebutkan dalam hadis, dijadikan kepada aku dan umat aku bumi ini, sebentang luas bumi ini untuk tempat sujud. Kat mana-mana pun boleh sujud solat. Jangankan di mana-mana daripada tempat di atas muka bumi ni, dekat langit pun orang boleh solat, dalam laut pun orang boleh solat, atas kapal terbang orang boleh solat. Jadi kita jangan bagi alasan kalau pergi mana-mana tak boleh solat. Saya waktu pergi ke 3 tahun lepas, waktu pergi ke Allahumma salli ala Muhammad, pergi ke Spain dengan Habib Ali. Jadi sampai ke airport situ tak ada surau, ataupun mungkin kami tak jumpa lah, boleh jadi ada tapi tak jumpa. Sekali-sekali kita pun nak solat, macam mana? Pergi tandas, nak wuduk pakai singki lah. Itu pun dah kena marah dah dengan dia punya tukang bersih. Kita bagi sikit 10 euro, dia diam lah, sebabkan basah semua bawah kan. Ini tips tuan-tuan, kalau nak pergi berwuduk dekat negara-negara orang, kat toilet yang tak ada tempat wuduk,
bagi tips sikit dekat pekerja tu. Kalau tak dia bising nanti. Dah bagi sikit tips, kita pun datang tempat orang di di gate tempat boarding tu, kita duduk di situ. Ya Allah, masing-masing cari kiblat pakai kompas, solat di situ. Orang semua tengok. Yang ambil gambar lain, ambil video lain. Rupanya mereka happy tengok kita solat di situ. Mereka seronok rupanya. Kita jangan rasa pelik, tak. Mereka sebenarnya seronok. Tak ada pun orang pergi situ selama saya pergi 2-3 kali pergi ke Europe. Tak ada pun orang rasa macam kita ni macam teroris ke. Tak ada. Yang penting kita ni punya iman yang kuat. Kita ni bersikap dengan sikap yang mulia. Mungkin adalah berlaku di beberapa tempat orang yang tak berapa suka dengan orang Islam. Boleh jadi ada. Tapi secara umumnya tidak. Bahkan negara Europe sekarang ni, mereka punya suka kepada umat Islam ni dah makin rancak dah. Makin mereka suka terima kedatangan orang Islam, makin mereka suka datang ke masjid dan sebagainya. Jadi ju'ilat yal ardu masajidan. Bumi ini Allah Ta'ala jadikan di mana-mana pun tempat untuk kita salat. Ini bahagian daripada kemuliaan syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam syariat Bani Israel dulu, kalau pakaiannya kena najis, kena buang, tak boleh basuh. Kalau baju kena najis, ini kena potong, buang terus, tak boleh basuh. Ini syariat Bani Israel dulu. Tapi Allah Ta'ala jadikan syariat Nabi Muhammad SAW syariat yang cukup simple. Demikian keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat baginda Rasulullah SAW. Semua yang berkaitan tentang Rasulullah, semua yang Allah angkat, Allah muliakan. Tempat lahir Nabi di Mekah, Allah muliakan. Tempat wafatnya baginda Rasulullah di Madinah, Allah Ta'ala muliakan. Sehingga bumi Madinatul Munawwarah dimuliakan oleh Allah hanya semata-mata kerana Rasulullah SAW. Kalau di Mekah, tuan-tuan, kita pergi di Mekah, ada banyak lagi sirah para nabi-nabi yang lain. Kita kalau pergi Mekah, ada Kaabah. Kaabah ni ada sejarah Nabi Ibrahim, ada sejarah Nabi Adam, sejarah Nabi Ismail, ada makam Ibrahim, ada Hijr Ismail, ada Arafah, Safa, Marwah. Ini semua kan kaitannya dengan banyak para nabi-nabi yang lain. Banyak sejarah para nabi-nabi yang lain yang ada di Mekah. Sejarah Nabi Adam, Siti Hawa, Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail, dan ramai lagi para nabi yang lain. Sejarahnya ada di Mekah. Tapi cuba ketika kita pergi ke Madinah Munawwarah, tuan-tuan. Di situ, satu orang kalau pergi Madinah, tujuannya hanya satu saja. Apa tujuannya? Untuk ziarah Nabi Muhammad SAW. Tak ada satu sirah lain pun di situ, kecuali semua yang ada di bumi Madinah hanya semata-mata berkaitan tentang Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sejarah satu Nabi pun di situ. Yakni bumi Madinah itu seolah-olah Allah jadikan siapa yang datang situ semata-mata niatnya untuk menziarahi Nabi Muhammad SAW. Sebab tu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam satu kitab beliau sebutkan apa hikmah Allah Ta'ala jadikan kewafatan Rasulullah di Madinah dan dimakamkan di Madinah. Kenapa tidak di Mekah? Walhad di Mekah ada banyak kubur keluarga-keluarganya. Siti Khadijah di situ juga, Nabi Ismail di situ, banyak makam-makam para anbiya pun ada di Mekah. Tapi kenapa Allah jadikan wafatnya Rasulullah di Madinah dan dikuburkan di bumi Madinah? Kerana Allah nakkan kalau ada sesiapa yang nak datang ziarah Rasulullah, biar datang semata-mata niatnya untuk menziarahi Rasulullah. Kalaulah baginda Rasulullah diwafatkan di Mekah dan dikebumikan di Mekah, kita kalau nak pergi Mekah, kita akan bercampur niat kita. Kita akan bercampur niat kita apa? Nak pergi umrah, nak tawaf di Kaabah, nak sa'i Safa Marwah, nanti ada time ziarah Rasulullah. Jadi ziarah Rasulullah tu akan jadi part of satu benda yang sampingan kalau di Mekah. Tapi tidak. Kita kalau pergi Madinah, tak ada niat kita yang lain di situ kecuali untuk ziarah Nabi Muhammad SAW. Daripada Makkah kita ziarah, kita habis kita punya umrah semua. Kalau naik bas 5 jam, hanya semata-mata pergi Madinah untuk ziarah Rasulullah. Sekarang dah ada speed train 45 minit 1 jam. Pergi juga ke Madinah, hanya semata-mata ziarah Nabi Muhammad SAW. Tak ada niat kita yang lain. Bahkan semua sejarah yang ada di Madinatul Munawwarah, daripada tempat berlaku peperangan Uhud, daripada Masjid Qiblatain, daripada Masjid Quba, daripada kebun-kebun kurma, daripada perigi-perigi yang ada di Madinah, semua yang ada di Madinah semuanya adalah berkaitan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, ulama-ulama kita sebutkan dalam kitab mereka, tidak beradab kalau satu orang pergi buat umrah, buat haji, lalu dia tidak menziarahi Rasulullah di Madinah.
Ini tidak beradab. Nabi sebutkan dalam hadis, al-bakhil, orang yang paling bakhil, orang yang paling kedekut, man hajja aw i'tamara falam yazur ilayya, yang datang buat haji, datang buat umrah, tapi dia tidak datang menziarah aku di Madinah. Ini orang yang paling kedekut, orang paling bakhil. Sebab tu tidak beradab kalau kita pergi buat haji, pergi umrah, tak pergi ziarah Nabi Muhammad SAW. Yang paling bagus, pergi Madinah dulu. Ini para fuqaha kita sebut, kalau mampulah, kalau mampu. Saya kalau mana-mana travel agency panggil umrah, pertama sekali saya syaratkan, bagi saya at least 4 malam di Madinah. Dan flight kena masuk Madinah dulu. Kalau masuk Madinah dulu, bagi saya stay 4 malam di Madinah, baru saya ikut travel agency dulu. Kerana ini para fuqaha sebutkan. Al-Imam Ibn Hajar Haytami sebutkan, paling afdal kalau pergi haji atau umrah, pergi Madinah dulu ziarah Rasulullah SAW. Kerana beliaulah yang mengajarkan kepada kita apa itu haji dan umrah. Kerana bagindalah kita ini boleh berada di atas agama Allah Ta'ala. Ini kalau mampu. Tapi kalau tak mampu, tak apalah. Jangan kita bergaduh pula dengan travel agency tersebut. Ni Ustaz Bashir dah sebut ni. Kalau mampu, kalau tak mampu, alhamdulillah, tak apa. Yang penting kita punya keseronokan datang menziarahi Rasulullah tu kena ada, tuan-tuan. Kerana di situ kalau kita pergi, tak ada cerita apa-apa lain kecuali Rasulullah. Sebab tu ulama-ulama kita ajarkan kita, kalau sampai kita ke bumi Madinatul Munawwarah, kita ni kena berjaga adab lebih lagi ketika kita berada di Mekah. Kerana beradabnya kita, kerana ini bumi yang menampung jasad mulia Rasulullah SAW. Maka di situ kita tidak boleh untuk membuang sampah merata-rata. Di situ kita tidak boleh buat bising. Dan memang pun sampai sekarang kalau kita perasan, kalau di Mekah kan kecoh kan. Tapi cuba kita sampai ke Madinah, subhanallah, yang berniaga pun orang sama je, Bangla Pakistan juga kat situ. Tapi lain dia, kalau di Mekah kecoh dia luar biasa. Tapi kalau di Madinah menampak macam tenang saja. Kereta-kereta pun tak ada horn sangat. Kerana apa? Ketenangan ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana untuk beradab dengan kekasih agung Nabi Muhammad SAW. Jasad baginda Rasulullah ditampung di bumi Madinatul Munawwarah. Betul, Imam Malik rahimahullah, guru kepada Imam Syafi'i, beliau dikatakan setiap kali kalau sampai ke Madinah, sampai saja ke pintu gerbang Madinah, maka beliau akan turun daripada binatang tunggangannya dan dia akan tanggalkan selipar dia. Sampai pintu gerbang Madinah terus akan tanggalkan selipar dia. Sepanjang berjalan di Madinah, beliau tidak akan berjalan dengan pakai kasut, pakai selipar. Kerana kata beliau, aku tak tahu tempat mana yang aku akan pijak. Di situ pernah dipijak oleh Nabi Muhammad SAW. Maka aku tidak layak untuk pijak di suatu tempat yang pernah dipijak oleh Nabi dengan pakai kasut, ditanggalkan seliparnya. Demikian beradabnya para ulama-ulama bila sampai ke kota Madinatul Munawwarah, kerana di situ masih ditampung jasad mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat pun begitu juga keadaan mereka. Hormat mereka kepada bumi Madinah kerana mereka masih lagi merasakan di situ baginda Rasulullah hidup di alam barzakh mereka. Daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah daripada kewafatan Nabi, yang dia tidak lagi balik ke Madinatul Munawwarah, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu arda. Sayyidina Bilal, ketika Allahumma salli Muhammad, baginda Rasulullah menghantarnya pergi jadi gubernur di Syam. Waktu itu Nabi masih lagi hidup. Dan beberapa tahun sebelum Rasulullah wafat, Sayyidina Bilal dihantar oleh Nabi untuk jadi gubernur di Syam. Waktu itu Nabi sendiri hantar Bilal sampai ke pintu gerbang Madinah. Ini jarang Nabi buat kepada sahabat-sahabat lain. Sahabat-sahabat lain kalau Nabi nak hantar pun, kalau mereka nak pergi musafir jauh, Nabi akan berdiri situ sampai mereka hilang daripada pandangan. Ini adab, tuan-tuan. Adab kita kalau ada tetamu datang ke rumah kita, kita kalau nak mereka balik, mereka dah naik kereta, jangan terus masuk rumah. Ini tak beradab, tuan rumah yang tak beradab. Macam dia tak sabar tetamu dia nak balik. Kalau boleh kau balik cepat sikit lah. Seolah-olahnya macam tu. Tapi adab Rasulullah, kalau ada orang datang ziarah Nabi, Nabi akan tunggu di pintu luar rumah Nabi.
Dan Nabi akan melihat ke arah orang yang sedang balik tu. Tetamu Nabi yang nak balik tu, Nabi akan berdiri tengok jadi sampai dia hilang daripada pandangan. Ini adab Rasulullah SAW memuliakan tetamunya. Dan begitu juga Nabi ketika menghantar sahabat-sahabat keluar untuk pergi berdakwah, untuk pergi jadi gubernur di sana, untuk wakil Rasulullah di hari itu, Nabi akan berdiri di depan pintu rumah Nabi. Sampailah sahabat tadi kalau naik unta, sampailah mereka hilang daripada pandangan Nabi, baru Nabi akan masuk rumah. Tapi waktu baginda Rasulullah SAW menghantar Sayyidina Bilal, Nabi tak macam tu. Nabi jalan sama-sama dengan Bilal. Bahkan Nabi suruh pula Bilal duduk atas unta. Nabi tarik unta tu, Bilal turun, kata, "Ya Rasulullah, aku tak mampu. Macam mana aku nak duduk atas unta engkau berjalan?" Jadi Sayyidina Bilal pun turun, unta tu ditarik oleh Nabi. Nabi dengan Sayyidina Bilal jalan, Nabi pun borak-borak, Nabi pun berikan pesanan-pesanan dia. Ini luar biasa. Nabi tak pernah buat dengan siapa-siapa yang lain. Sampai pintu gerbang Madinah, Nabi hantar Sayyidina Bilal. Kemudian Sayyidina Bilal naik atas unta, dia pun berjalan sepanjang Sayyidina Bilal. Ini kalau pintu gerbang Madinah maksudnya sepanjang hilang daripada pandangan mata. Kalau di padang pasir itu berapa jauh agak tuan-tuan? Jauh lah. Sampai Bilal hilang daripada pandangan mata Nabi, Nabi berdiri di situ tengok. Seolah-olah ini satu isyarat yang diberikan oleh Rasulullah. Sayyidina Bilal pun sekejap pergi depan tengok belakang, pergi depan tengok belakang, menangis. Kerana apa? Kerana tak sampai hati nak berpisah dengan Nabi SAW. Tapi memang pun rupa-rupanya itu adalah pertemuan terakhir Sayyidina Bilal dengan baginda Rasulullah SAW. Sebab tu Nabi hantar Sayyidina Bilal sampai ke pintu depan, pintu gerbang Madinah. Rupa-rupanya itu pertemuan terakhir Sayyidina Bilal dengan Rasulullah. Dan setelah itu baginda Rasulullah meninggal dunia dan Sayyidina Bilal tak datang lagi ke Madinah. Kenapa tak datang lagi Madinah? Kerana dia tak mampu lagi datang ke kota Madinah dengan keadaan baginda Rasulullah sudah tidak ada di depan matanya. Beberapa tahun Sayyidina Bilal tak datang sampai Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Tak datang dia. Satu hari beliau bermimpi, tiba-tiba terjaga daripada mimpi. Jaga daripada mimpi, menangis terisak-isak Sayyidina Bilal. Isterinya ditanya, "Kenapa kamu nangis macam ni?" Katanya, "Aku mimpi jumpa Rasulullah SAW." Dan Nabi tanya dalam mimpi tersebut, "Ma hadhil jafwa ya Bilal, amma analaka an tazurani?" Kenapa engkau begitu jauh dengan aku ya Bilal? Kau tak nak datang ziarahku ke? Subhanallah. Nabi datang dalam mimpi Sayyidina Bilal, Nabi pula yang rindukan Sayyidina Bilal. Subhanallah. Ini sahabat-sahabat Nabi punya level dalam hati Rasulullah. Maka pagi itu juga Sayyidina Bilal packing barang daripada Syam, bertolak datang ke Madinah. Subhanallah, sampai saja ke kota Madinah, kedatangan Sayyidina Bilal diraikan oleh penduduk-penduduk Madinah. Sayyidina Abu Bakar meraihkan, Sayyidina Umar, budak-budak yang ada di kota Madinah, semuanya meraihkan kedatangan Sayyidina Bilal bin Rabah. Lama tak balik ke Madinah. Lalu bila masuk waktu solat, sahabat-sahabat waktu itu minta kepada Sayyidina Bilal, "Adzin lana ya Bilal." Azankanlah kami wahai Bilal. Kata Sayyidina Bilal, "Macam mana aku nak azan? Dahulu ketika aku azan di masjid ini, selepas azan aku akan pergi ke rumah Nabi, aku akan ketuk pintu rumah Nabi dan aku akan sebut, 'As-salah ya Rasulullah.' Dah boleh kita solat ya Rasulullah." Yakni setiap kali Bilal azan, dia bila nak qamat, dia akan pergi ketuk pintu rumah Nabi, tengok Nabi dah sedia belum untuk keluar untuk jadi imam. Bila Nabi kata okey, baru dia akan qamat. Kata Bilal, "Kalau hari ni aku azan, pintu rumah Nabi sudah tidak mampu lagi untuk aku ketuk dah. Nabi sudah meninggal dunia. Aku tak mampu untuk azan." Ditolak permintaan sahabat-sahabat, semuanya minta untuk Bilal azan, semuanya Bilal tolak. Abu Bakar Siddiq minta khalifah, Sayyidina Bilal tak memenuhi permintaan tersebut. Semuanya ditolak. Kerana dikata aku tak mampu untuk azan. Akhirnya datang kepada Bilal Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, sayyidu syabab ahlul jannah, kata Nabi, penghulu daripada kanak-kanak ataupun pemuda-pemuda syurga. Dua orang cucu baginda Rasulullah SAW. Waktu itu mereka masih lagi budak-budak lagi. Hasan dan Husain umur dalam 6-7 tahun. Datang kepada Bilal, seronoknya mereka jumpa Sayyidina Bilal. Kata, "Wahai pakcik, kami rindukan kepada engkau." Peluk Sayyidina Bilal. Kemudian Sayyidina Hasan dan Husain pula minta, "Adzin lana ya ammi." Azankanlah untuk kami wahai pakcik, kami dah rindu dengan suara kamu.
Maka kata Bilal, permintaan khalifah aku boleh tolak, tapi permintaan dua orang cucu ni aku tak boleh tolak. Kerana apa? Kerana aku tak mampu untuk menjawab kepada Nabi. Kalau Nabi tanya kepada aku, kenapa tak memenuhi permintaan cucu aku, maka aku tak mampu untuk jawab kepada Nabi. Dan ketika mereka memeluk tubuhku, aku tercium bau badan Rasulullah pada mereka. Ini Bilal Rabah radhiyallahu anhu arda. Bau badan Nabi pun melekat pada hidungnya. Ketika memeluk Hasan dan Husain, katanya, aku tercium bau badan Rasulullah pada kedua-dua cucu Nabi SAW. Maka Sayyidina Bilal pun naik ke atas tempat azan. Di masjid Nabi ada tempat khas dibina untuk muazzin, untuk Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal naik ke atas, azankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perawi hadis disebutkan, bila dengar azan Sayyidina Bilal, wajjatil Madinah, yakni Madinah waktu itu seolah-olah berlaku gempa bumi. Kerana apa? Masing-masing tengah kecoh. Ini azannya Bilal, ini azannya Bilal. Ini masing-masing terkejut. Macam mana boleh dengar balik suara Bilal? Yang berniaga di pasar tinggalkan perniagaannya, yang sedang menyusukan anak, ibu yang sedang menyusukan anak tinggalkan anaknya. Semuanya macam jadi kalang kabut di Madinah, kerana masing-masing waktu itu semua mereka terkejut dengar suara azan Bilal, dan masing-masing terkenang semula zaman Rasulullah. Kerana last kali mereka dengar suara Bilal ketika bagi zaman Rasulullah. Dajjatil Madinah. Madinah waktu itu seolah-olah berlaku gempa bumi. Masing-masing semuanya kalang kabut, semuanya datang berkumpul ke Masjid Nabi SAW untuk mendengarkan azan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa arda. Sampailah Sayyidina Bilal sebutkan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka beliau terhenti daripada azan dan menangis. Dia tak mampu lagi untuk teruskan azan kerana terkenang baginda Rasulullah SAW yang sudah tidak ada di sisi mereka waktu itu. Sayyidina Bilal berhenti daripada azan dan menangis. Maka kata perawi hadis ini, bumi Madinah tak pernah menangis seperti itu selepas kewafatan Nabi, kecuali ketika Sayyidina Bilal sebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian sahabat-sahabat Nabi, jiwa mereka yang terikat dengan Rasulullah SAW, jiwa mereka yang terikat dengan Madinatul Munawwarah, kerana begitu besar kedudukan Rasulullah di hati mereka, begitu besar kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi kita pun tidak kurang begitu, tuan-tuan. Sahabat-sahabat Nabi yang mencintai Nabi sedemikian rupa, dan Nabi pun mencintai sahabat seperti itu. Jangan kita lupa, kita juga ada dalam hati Rasulullah. Kalaulah Sayyidina Bilal ada dalam hati Nabi sehingga datang dalam mimpi Bilal, kita pun disebut-sebut juga oleh Rasulullah SAW. Tinggal lagi kita raikan sebutan Nabi, kita raikan Nabi kita ingat kepada kita atau tidak. Kita lupa atau kita tak lupa, itu saja. Satu hari Nabi ketika balik daripada peperangan, semua sedang berdarah badan, sedang penat-penat, berehat di satu tempat. Kata baginda Rasulullah kepada sahabat, ashtaqu ila ikhwani, aku rindu nak jumpa dengan saudara maraku. Sahabat tanya Rasulullah, alasna ikhwanuka, bukankah kami semua ni saudara mara engkau ya Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, antum ashabi, kamu semua sahabat-sahabatku. Tapi yang aku sebutkan aku rindukan saudara maraku, aku rindu untuk berjumpa mereka, adalah mereka-mereka yang hari-hari menyebut nama aku, hari-hari mereka selawat kepada aku, hari-hari mereka mengikut ajaranku, tapi sekalipun mereka tak pernah nampak wajah. Aku rindu untuk berjumpa dengan mereka. Siapa yang Nabi sebutkan? Kita semua. Kita semua yang ada dalam hati Nabi Muhammad SAW. Bahkan baginda Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, suatu hari baginda Rasulullah sebutkan, ketika di hari mahsyar nanti, di hari akhirat, banyaknya baginda akan membantu umatnya memberikan syafaat. Sampaikan kata baginda Rasulullah SAW, ada daripada kalangan kamu ketika mana mereka ini sedang ditimbang mereka punya amalan, amal baik dengan amal buruk ni sedang ditimbang. Ini semua keadaan yang kita akan lalui, tuan-tuan. Tak ada seorang pun daripada kalangan kita yang akan miss. Semua orang akan ditimbang, kita punya amalan sekecil mana dan sebesar mana, semuanya akan ditimbang di neraca pertimbangan Al-Mizan. Nabi kita sebutkan, waktu salah seorang daripada kalangan kamu ketika ditimbang amalannya, maka amalan buruknya lebih berat daripada amal baik. Amal buruk lebih berat daripada amal baik. Maksudnya orang ini akan masuk neraka ni. Dia berada dalam keadaan risau.
Macam mana nak selamatkan dirinya? Tak ada orang pun yang nak toleh ke arahnya. Tak ada orang pun yang akan bantu. Ibu ayahnya pun dah lari dulu daripada dia. Saudara mara dia pun dah lari dulu daripada dia kerana takut akan minta amalan. Itu keadaan kita di mahsyar. Baginda Rasulullah sebutkan, waktu itu aku akan datang kepada dia dan aku akan berikan dia syafaat. Aku akan beratkan amal baik dia. Lalu dia punya amal baik itu jadi berat kerana syafaat Rasulullah SAW. Seronok lelaki ini, kata Nabi SAW, dia akan seronok bila mana amal baik dia jadi berat. Dia seronok. Nabi sebutkan, waktu itu aku datang dan aku akan pegang bahu dia daripada belakang dan dia akan menoleh ke arahku. Lalu bila dia melihat ke arah wajahku, lelaki tersebut yang aku bantu dia berikan syafaat, dia menoleh ke arahku dan dia akan tanya kepadaku, siapa engkau? Subhanallah. Apa maksudnya di sini? Nabi memberikan syafaat kepada umatnya walaupun ada daripada kalangan umat yang tak tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Di hari akhirat pun dia tak tahu siapa Rasulullah. Begitu besar rahmat Nabi SAW. Cuba kita bayangkan macam mana perasaan Nabi waktu itu yang berikan syafaat kepada lelaki tersebut. Tetapi ketika menoleh ke arah Nabi, dia tanya, siapa engkau? Tapi kata Nabi SAW, begitulah rahmat aku kepada kalian. Aku akan bantu kalian di hari akhirat. Demikian tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi dirahmati Allah. Begitu besar nilai kita di sisi Rasulullah SAW. Nabi tidak ada perkara lain yang menjadi kepentingan dalam diri Nabi kecuali umatnya. Hatta ketika mana wafatnya Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kita tahu kan Siti Khadijah satu orang yang paling banyak berkorban untuk Nabi. Tak ada satu orang pun yang pernah berkorban untuk Nabi seperti mana pengorbanan Siti Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Orang pertama sekali yang memeluk Islam. Orang pertama sekali yang keluarkan semua hartanya untuk Rasulullah SAW. Dan orang yang paling Nabi sayang, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Siti Khadijah berada dalam keadaan sakaratul maut, berada dalam keadaan baring sedang menanggung kesakitan maut, Nabi kita ada di sebelah. Nabi kita pujuk Siti Khadijah. Nabi kita memberikan kata-kata semangat kepada Siti Khadijah yang sedang berada dalam sakit sakaratul maut. Siti Khadijah minta kepada Nabi, ya Rasulullah, berikanlah kepada aku, doalah kepada Allah Ta'ala dengan gunakan doa yang paling mustajab yang ada kepada setiap para Nabi. Setiap para Nabi ni ada satu doa mustajab. Memang doa-doa lain pun mustajab, tapi ini doa yang paling teragung. Mereka minta on the spot, Allah bagi. Yani setiap para anbiya ada satu peruntukan, doa mustajab. Ini telah digunakan oleh semua para Nabi. Nabi Nuh gunakan waktu nak selamatkan daripada banjir. Nabi Ibrahim gunakan ketika nak selamat daripada api. Semua para Nabi sudah gunakan doa masing-masing, kecuali Rasulullah SAW. Waktu itu Siti Khadijah minta, ya Rasulullah, gunakanlah doa peruntukan mustajab yang ada kepada engkau. Mintalah kepada Allah untuk ringankan aku punya sakit. Nabi waktu itu mendengar permintaan Siti Khadijah, Nabi menitiskan air mata. Nabi pegang Siti Khadijah. Wahai Khadijah, permintaan ini sahaja yang kau jangan minta. Kalau yang lain kau nak minta, apa pun kau minta. Nak minta aku punya roh pun kau minta. Tapi ini satu permintaan, jangan kau minta, kerana ini aku simpan kepada umatku. Di hari akhirat, tidak ada orang yang akan mampu selamatkan umatku kalau bukan kerana doa aku ini. Maka ini doa aku simpan untuk selamatkan umatku di hari akhirat. Demikian tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi dirahmati Allah, baginda Rasulullah mempunyai mahabbah, kasih sayang yang luar biasa kepada umatnya, sampai istrinya pun diketepikan, hanya memikirkan tentang keselamatan umatnya di hari akhirat nanti. Tak ada orang yang akan membela kita di hari akhirat, tuan-tuan. Kasih sayang ahli keluarga kita semuanya akan hilang nanti di hari akhirat. Kasih sayang seorang ibu yang mengandungkan kita 9 bulan, yang melahirkan sampai separuh nyawa, yang menyusukan kita, ayah kita yang membela kita siang malam bekerja. Demikian kasih sayang yang kalau ada sikit saja sakit kepada anak-anak, betapa ibu bapa akan merana dan sakit. Semua kasih sayang ini akan terputus di hari akhirat. Ibu takkan pandang kepada anak. Allah sebutkan dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in sya'nun yughni.
Pada hari tersebut semua orang akan lari daripada saudara mara mereka. Wa ummihi wa abihi, akan lari daripada bapa dia, akan lari daripada ibu dia, akan lari daripada adik-beradik dia. Semua masing-masing buat-buat tak kenal. Kalau jumpa orang kenal lagi dia lari jauh. Likulli imri'in yawma idzin sya'nin yughni. Pada hari tersebut setiap orang mereka hal masing-masing yang mereka nak fikir untuk selamatkan diri masing-masing. Hatta Nabi Adam alaihi salam, umat semua akan pergi kepada Nabi Adam, selamatkanlah kami wahai Adam, minta kepada Allah, kamu Abul Bashar, bapa kepada sekalian orang pertama Allah jadikan di syurga, kau orang mulia. Hatta Nabi Adam tak layan waktu itu. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa semuanya tak layan, kecuali yang waktu itu akan selamatkan kita, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda satu-satu orang yang akan selamatkan kita, sahibus syafa'ah. Inilah yang kita baca tadi, penghulu kepada sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala, penghulu kepada orang Arab dan orang Ajam yang kita baca dalam selawat tadi. Wal fariqaini Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain. Ini selawat-selawat yang kita baca tadi tuan-tuan rahimakumullah, semuanya penuh dengan makna-makna yang akan kita faham kedudukan Rasulullah, maksud daripada selawat ini nanti bila kita di hari akhirat. Demikian tuan-tuan rahimakumullah, kedudukan besar kita di hati Rasulullah. Tinggal lagi kepada kita untuk menyahut semula hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membalas semula cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak menghargai, macam mana kita nak menghargai perjuangan Nabi. Nabi tidak minta banyak kepada kita tuan-tuan. Nabi tidak mengharapkan kita untuk korbankan harta kita yang banyak-banyak, korbankan nyawa kita, tidak. Yang Nabi harapkan supaya kita berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Majlis-majlis seperti ini kena biasa ada tuan-tuan. Majlis-majlis kuliah maghrib, datanglah kuliah maghrib, datanglah kuliah subuh, belajarlah ilmu agama, belajar sirah Nabi, belajar fiqah, belajar sirah, belajar tafsir. Jangan kita jadikan alasan kita tak ada masa. Sebagian orang macam tu, kalau buat kuliah maghrib hari kerja, dia bagi alasan kerja. Kalau buat Sabtu Ahad, dia bagi alasan tak ada waktu selain bersama keluarga kecuali Sabtu Ahad. Jadi kita ni memang tidak akan jumpa waktu kosong kalau kita tidak spendkan masa kita untuk mendalami ilmu agama, mendalami tentang Nabi Muhammad SAW. Biarlah di rumah kita ada satu silibus buku yang kecil pun tak apa, senipis-nipis buku yang kita ada pun tak apa tuan-tuan. Satu buku sirah Nabi cuba carilah yang paling nipis sekali pun tak apa. Biarlah kita di rumah 2 hari sekali, 3 hari sekali, hatta seminggu sekali pun duduk sama-sama ahli keluarga, baca sirah Nabi SAW, baca hadis Nabi SAW, baca selawat ke atas Nabi SAW. Kerana itu yang Nabi nakkan kepada kita, untuk kita mendalami tentang Rasulullah, mendalami ilmu tentang Nabi, kenali Nabi. Ini saja akan selamatkan kita dan generasi kita, dan ini yang akan membanggakan baginda Rasulullah SAW. Dan kita kena ingat, setiap kali kita berbuat kebaikan, kebaikan-kebaikan kita akan disampaikan kepada Nabi. Setiap kali kita berbuat suatu perkara maksiat itu pun akan disampaikan kepada baginda Rasulullah. Malu kita kepada Rasulullah tuan-tuan di hari akhirat nanti. Nabi yang sudah buat segala-galanya untuk kita, tapi kalau kita hidup di atas dunia ni serba lebih kurang saja kita punya hidup, macam segan hidup tak mau mati apa? Hidup segan mati tak mau je kita punya berpegang teguh dengan agama Rasulullah. Kita tak mau macam tu tuan-tuan. Lengkapkan diri kita dalam masing-masing punya kapasiti yang ada, masing-masing punya profession yang ada. Tetap begitu juga, masing-masing berkhidmat dengan kapasiti masing-masing. Orang yang bisnes sebagai orang bisnes, yang guru sebagai guru, yang engineer sebagai engineer, yang kontraktor sebagai kontraktor, yang doktor sebagai doktor. Bukan semuanya nak kena jadi orang alim, tidak. Tapi masing-masing penuhkan diri ahli keluarga dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kena selamatkan diri kita. Kita jangan rasa kita ni berada dalam keadaan seperti ini, ahli keluarga kita ni sudah selamat. Belum tuan-tuan. Saya akhiri dengan satu perkongsian untuk muhasabah diri saya dengan tuan-tuan semua. Nak bagi tahu betapa dahsyatnya zaman yang kita berada sekarang. Nak bagi tahu kepada kita, perkumpulan-perkumpulan seperti ini bahagian kecil saja daripada usaha yang kita buat. Ini bukan usaha besar sangat pun. Besok lusa mungkin kita dah lupa dah apa yang kita dengar hari ni. Saya pun mungkin dah lupa dah apa yang saya cakap. Entah apa yang saya cakap 2 bulan lepas pun dah cakap kot. Jadi ini semua bahagian kecil yang perlu sentiasa untuk kita refresh.
Jangan kita jadikan perkumpulan-perkumpulan macam ni setahun sekali, tak. Ini bukan setahun sekali punya perkumpulan, kena sering kali datang ke surau. Hidupkan ilmu, hidupkan majlis-majlis ilmu di sini. Kerana ini yang akan selamatkan kita dan generasi kita, tuan-tuan. Kita kena ada satu perasaan rasa sedih bila anak-anak kita, generasi-generasi muda makin jauh daripada masjid, makin jauh daripada surau. Kita kena ada rasa satu perasaan belum rasa senang, kecuali anak-anak muda yang ada di kawasan kita semuanya hatinya terikat dengan masjid. Tak boleh kita rasa selesa dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita hari ini, tak. Kerana zaman kita zaman yang penuh dengan fitnah. Kita belum tentu selamat ahli keluarga kita dengan kita berada dalam majlis-majlis macam ni. Anak-anak kita yang berada entah di mana, tanpa kita fikirkan tentang mereka, kita belum selamat, tuan-tuan. Buktinya satu kisah untuk menginsafkan diri kita, saya nak kongsikan. 2 bulan lepas masa saya pergi ke Singapura, tak? Sebulan lepas masa saya pergi ke Singapura, ada satu orang imam, saya punya sahabat baik saya, diceritakan kepada saya satu kisah. Katanya ada satu orang pakcik, orang kuat masjid, jemaah masjid, 5 waktu datang solat di masjid. Dikenali di kalangan ahli qaryah masjid itu sebagai orang yang memang 5 waktu, orang yang baik, orang soleh, sentiasa datang solat di masjid. Satu hari pakcik ni meninggal dunia, Tuan Haji ni meninggal dunia. Saya dah cerita belum kisah ni hari tu? Belum, pakcik ni meninggal dunia. Jadi sahabat saya yang jadi imam ni, dia pergi ke rumahnya untuk uruskan jenazahnya, mandikan, kafankan, kemudian jenazahnya dibawa datang ke masjid untuk disolatkan. Ahli keluarganya pun semua datang. Maka imam ni, kawan saya ni, sebelum nak mulakan solat jenazah, dia tanya kepada ahli keluarganya kalau ada ahli keluarga dia siapa-siapa nak jadi imam. Maka masing-masing pun tolaklah. Kemudian didapati ada satu orang anak lelaki dia duduk di belakang. Seorang-seorang dia duduk di belakang. Budak dah besar dah, umur dalam 30-an, 20-an, 30-an. Duduk belakang seorang-seorang, duduk atas kerusi, macam seolah-olah tak ada kaitan dengan apa yang sedang berlaku. Ini jenazah bapak dia sedang nak disolatkan. Maka imam kawan saya ni, dia pergi ke belakang, jumpa anak dia, anak lelaki dia jumpa, masih remaja lagi. Kamu tak nak ke jadi imam kepada ayah kamu? Ini peluang terakhir bagi kamu. Paling tidak joinlah sekali solat kalau kamu tak nak jadi imam. Maka kira-kira apa yang dijawab oleh anak lelaki itu? Bila imam tadi jemput untuk jadi imam, agak-agaklah apa dia jawab. Agak-agak, tuan-tuan. Ini soalan yang sama sahabat saya imam tadi tu tanya pada saya. Ustaz, rasalah Ustaz, waktu saya jemput anak dia untuk jadi imam, agak-agak Ustaz, apa yang dia jawab? Saya pun fikir mungkin dia jawab, saya tak pandai jadi imam ke? Boleh jadi kan? Ataupun dia jawab, tak apalah Ustaz, lebih alim Ustaz lah jadi imam ke? Saya jawab macam tu. Tapi kata si imam tadi, bukan Ustaz, dia bukan jawab macam tu. Budak tu jawab kepada saya, katanya, sorry, I am not a Muslim. Katanya, saya bila dengar jawapan tu Ustaz, di situ saya menangis. Kerana yang mati ni orang baik, orang yang hari-hari datang solat di masjid, orang yang boleh dikatakan 5 waktu solat datang ke masjid. Pak Haji ni baik orangnya, Masya Allah, tapi anaknya murtad daripada Islam. Ini tuan-tuan rahimahumullah keadaan hari ini. Kerosakan yang berlaku bukan hanya kerosakan yang boleh dianggap sebagai satu benda yang tak baik dibuat, berempit ke, isak dadah, itu semua nothing. Kalau nak compare dengan ni lah tuan-tuan, itu semua yang kita nampak, semua tu masih kecil lagi. Fitnah yang akan datang kepada kita selepas ni, fitnah yang lebih besar lagi daripada itu. Orang yang mak bapak dia orang alim tapi anaknya murtad daripada Islam. Mak bapaknya orang-orang soleh tapi anaknya menjadi orang-orang yang mengikut agama Yahudi dan agama Nasrani. Ini bukankah disebutkan oleh Rasulullah dulu? Nabi kita sebutkan dulu. Ini fitnah yang sedang menanti di akhir zaman. Kita punya zaman sekarang ni tuan-tuan, zaman bukan macam zaman 50 tahun dulu. Mak bapak kita dulu mungkin ambil rotan balon kita kalau tak pergi masjid, tak pergi itu, tak pergi ini. Zaman ini tidak. Masing-masing sudah bebas dengan dunia hal masing-masing. Anak-anak kita yang dah sekolah rendah pun, dah belajar pun pakai internet. Kita tak boleh nak halang tuan-tuan. Orang akan kata mak bapak zaman sekarang ni gila, orang akan cakap kalau halang anak-anak pakai internet. Betul? Ini sudah tak valid. Tinggal lagi kepada kita
Macam mana kita nak selamatkan kita punya generasi? Ini tidak akan berlaku tuan-tuan, kecuali kita bawa anak-anak kita bila ada majlis-majlis seperti ini. Daripada kecil kita didik, biar mereka ada mahabbah dengan masjid, biar mereka terikat dengan majlis-majlis ilmu. Khususnya carilah tuan-tuan, carilah dengan sungguh-sungguh kalau ada ulama'-ulama' yang besar-besar datang ke tempat kita. Janganlah kita buat tak tahu kalau ada ulama'-ulama' besar datang. Inilah keberkatan besar yang akan berlaku kepada anak-anak kita tuan-tuan. Saya pernah berguru dengan satu orang syekh hadis dalam bidang hadis waktu di Al-Azhar dulu. Satu orang yang dah tua dah, umur 80 tahun lebih, tapi subhanallah 6 kitab hadis semuanya matan dengan sanadnya dihafal. Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Nasa'i, semuanya dihafal. Satu hari beliau ceritakan betapa hebat dia punya hafalannya, kerana katanya dulu bapa saya ni seorang pesawah padi. Orang biasa katanya, bapa saya orang biasa pesawah padi. Tapi satu hari bapa saya pernah bawa saya waktu saya berada dalam dokongan, masih lagi berada dalam dokongan bapa saya, masih lagi umur 2-3 tahun. Bapa saya bawa pergi saya dalam satu majlis yang dihadiri oleh seorang ulama besar di negeri itu. Dan ketika itu ulama yang ada di alim, yang hadir ke majlis tersebut, beliau doakan kepada semua orang dan beliau memberikan ijazah kepada semua orang. Dan berkat doa daripada syekh itu yang waktu saya umur 2 tahun itulah jadikan saya begitu kuat hafalan hadis. Anak-anak yang di bawah umur 3-4 tahun, 5 tahun, 6 tahun datang ke masjid, kita tidak akan rasa rugi. Bahkan inilah tempat yang akan meletakkan satu perasaan dalam hati mereka. Ini tempat yang mereka kena sentiasa datang dan mereka takkan lari dari tempat seperti ini. Tak apa kalau mereka datang main-main sikit, yang penting terkawal. Jangan kita rasa ini bukan tempat yang menjadi prioriti. Secara khusus tuan-tuan, saya pesan kepada tuan-tuan dan diri saya juga, secara khusus bila mana di tempat kita ada para ulama'-ulama' besar datang. Yang saya sebutkan ulama'-ulama' besar ni bukan macam saya ni tak ada apa. Syekh-syekh kabir, syekh-syekh besar datang. Kita dengar ada tuan guru fulan, ada syekh fulan, ada habib fulan datang ke tempat kita, ada buat ceramah, ada majlis Asmaul Husna, ada maulid. Bawalah, paksakan diri kita, kosongkan jadual kita hari itu. Kerana inilah yang akan selamatkan diri kita, keluarga kita nanti. Keberkahan-keberkahan yang kita akan dapat dalam majlis-majlis seperti itu, itulah yang akan suburkan hati kita dan anak-anak kita, ahli keluarga kita. Tapi kalau kita biarkan macam ni, kita dengan kita punya kerja, kita dengan kita punya bisnes, kita dengan anak-anak kita pun sekolah entah macam mana, yang kita fikirkan mungkin beberapa perkara saja yang kita ambil berat tentang mereka, kita tidak ada jaminan tuan-tuan mereka akan membesar dengan cara seperti apa. Kita belum cerita lagi yang anak-anak terpesong akidahnya, yang jadi wahabinya, yang jadi syiahnya, itu belum cerita lagi. Tapi zaman sekarang ni bukan hanya jadi sampai ke tahap itu. Zaman sekarang ni jadi sampai ke tahap yang saya ceritakan tadi. Belum mustahil lagi. Tak mustahil kalau fitnah yang saya sebutkan tadi akan sampai ketuk pintu rumah kita. Jadi akan selamatkan diri kita adalah pegangan agama Allah Ta'ala. Mahabbah kepada Nabi SAW. Majlis-majlis yang ada di surau ini perlu diaktifkan. Tak kisah 1 minggu sekali, malam Jumaat kalau ada buat Yasin, tak apa, korbankan kita punya hari waktu tu. Satu hari tu je kita ada free, tak apa, korbankan sekejap. Kalau kita nak kita punya keluarga selamat dunia akhirat. Tapi kalau kita ini nak bersenang-senang di dunia, maka bersedialah dengan ancaman akidah yang akan berlaku kepada ahli keluarga kita. Ini Nabi sebutkan di dalam hadis, di akhir zaman sebelum kedatangan Dajjal akan berlaku 3 fitnah. Dajjal tidak akan keluar kecuali bumi ini, orang yang hidup di atas muka bumi ini sudah mereka termakan dengan 3 fitnah ini. Umat yang hidup di atas muka bumi ini sudah termakan dengan 3 fitnah. 3 fitnah ini sudah tersebar luas, barulah Dajjal akan keluar. Apakah 3 fitnah tersebut? Yang pertama, fitnatul akidah. Fitnah akidah sudah sebutkan tadi, fitnah akidah sudah berlaku. Belum lagi cerita ni, baru satu cerita, tak tahu berapa lagi tempat-tempat yang lain. Yang kedua, fitnatul ma'lumat, fitnah informasi. Fitnah informasi apa? Banyaknya informasi-informasi palsu yang sedang tersebar. Ini zaman kita sekarang, semuanya maklumat-maklumat palsu yang ada di internet, Facebook, WhatsApp semua. Dan masing-masing pun kadang terpengaruh dengan perkara tersebut, dengan macam-macam cerita-cerita yang entah apa-apa. Dan yang ketiga, Dajjal akan keluar hanya saja ketika berlaku fitnah yang ketiga itu, iaitu fitnatul mal, fitnah harta.
orang yang hidup pada zaman kedatangan Dajjal ini, mereka yang 24 jam bangun daripada tidur akan fikir, apa aku akan dapat hari ini. Belum lagi sempat baca doa bangun tidur lagi, alhamdulillahillazi ahyana, belum lagi. Bangun saja daripada tidur, berapa duit aku akan dapat hari ini? Macam mana aku punya bisnes? Ini zaman, kata Rasulullah, Dajjal hanya akan keluar bila mana tersebar 3 fitnah. Fitnatul mal, fitnah harta. Masing-masing akan berkejar untuk dapatkan harta kekayaan dunia. Kalau berlaku 3 fitnah ini, maka waktu itulah Dajjal akan keluar. Jadi ini yang berlaku, fitnah-fitnah yang ada di sekeliling kita ni, semuanya sudah berlaku dah. Semuanya sudah berlegar-legar dah. Tak jauh dah kita zaman, tuan-tuan. Jangan kita ingat jauh lagi zaman. Belum. Semua yang berlaku di sekeliling kita semuanya adalah bahagian daripada perkara-perkara isyarat yang Allah Ta'ala sedang tunjukkan kepada kita. Kita ni macam sedang berada di atas pagar ni, sedang berjalan dengan pegang agama Allah Ta'ala ni, macam berjalan atas pagar. Yang ni kalau kita terslip sikit je, habis kita. Terslip sikit je, habis kita dengan ahli keluarga kita daripada agama Allah Ta'ala. Begitu bahaya zaman yang kita berada sekarang. Yang akan selamatkan diri kita, ahli keluarga kita, bila tempat-tempat seperti ini dihidupkan. Bila hati kita ni terikat dengan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah yang akan menjadikan keselamatan dunia akhirat kita. Mudah-mudahan surah An-Nur ini dimakmurkan oleh Allah Ta'ala. Seperti mana namanya surah An-Nur, mudah-mudahan nur daripada cahaya iman, cahaya taufik dari Allah, cahaya hidayah dari Allah dikurniakan kepada setiap rumah-rumah yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkati pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala penuhkan hati kita dengan iman dan taqwa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita yang lalu, yang kecil, yang besar. Mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga kita, selamatkan generasi kita, dan selamatkan iman kita, dan pimpin kita dengan taufik dan hidayah untuk hidup di atas muka bumi ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati semua ahli jawatan kuasa surau, imamnya, bilalnya, pengurusinya, para jemaahnya yang berkhidmat dalam apa saja khidmatnya pun, baik dengan wang ringgitnya, baik dengan titik peluhnya, baik dengan apapun khidmat dengan rumah Allah ini. Mudah-mudahan ini akan menjadikan bahagian daripada apa yang Nabi kita sebutkan akan mendapatkan syafaat di mahsyar nanti, adalah mereka-mereka yang hatinya terikat dengan rumah Allah. Mudah-mudahan kita semua akan termasuk daripada golongan tersebut. Amin Allahumma amin. Hadza billahi taufik wa sallallahu ta'ala wa sallam ala khairi halqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah minta maaf panjang sangat hari ini.